Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini bersama dengan USCP PPD Hulu Perak dan bersama dengan Cikgu Yusof dari SMK Sultan Azlan Shah, Guru Cemerlang Sejarah. Saya rasa tak perlu saya kenalkan saya lah. Saya Anis saya kenal sikit lah. Saya Anis, USCP PPD Hulu Perak. Tujuannya kami hari ini adalah bersama-sama dengan cikgu-cikgu semua untuk bertajuk Sokratis dalam PDPR dan PDPC, di mana Cikgu Yusof akan membentangkan ataupun akan memberikan akan sharing knowledge Cikgu Yusof sendiri dalam bidang inilah. Sebelum saya serahkan pada Cikgu Yusof, sikit housekeeping. Okay. Yang pertama, hari ini SPLKPM saya akan masuk ke dalam mata kredit PLC. Jadi semua guru, rakan-rakan guru hari ini akan dapat PLC lah, mata kredit PLC. Dan yang kedua, di hujung akhir nanti saya akan bagi satu link untuk penilaian program, di mana setiap kali kita buat program macam ni kita akan bagi satu link untuk penilaian lah. Jadi saya berharap kerjasama cikgu semua untuk mengisi Google Form yang saya akan bagi sebentar lagi. Dan yang ketiga, permintaan daripada Cikgu Yusof, kalau boleh cikgu-cikgu boleh sediakan dua device. Dua device, satu handphone dan satu lagi ialah laptop, supaya dapat tengok secara dapat tengok macam ni Yusof? Hands on, kita boleh buat hands on. Hands on. Kalau tak ada phone pun dah okey, tak masalah. Phone pun tak apa, okey, tak ada masalah tu. Okey, jadi saya sedikit saja pasal Cikgu Yusof. Cikgu Yusof memang seorang guru Cikgu Cemerlang. Saya kenal Cikgu Yusof dah lama dah, tapi Cikgu Yusof tak kenal saya. Okey, guru cemerlang sejarah daripada SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong, Perak. Beliau merupakan seorang jurulatih utama sejarah negeri Perak, berasal daripada Langkawi, Kedah. Saya pun Kedah juga, kampus saya ni. Okey, baik. Siapa buang masa, saya serahkan pada Cikgu Yusof lah. Silakan. Baik, terima kasih Puan Anis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Anis dan seterusnya rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya doakan rakan-rakan, saya rasa seluruh Malaysia ada di sini. Saya doakan rakan-rakan guru dalam keadaan sihat sejahtera, okey, diberikan kesihatan yang baik, kan, diberikan kekuatan, okey, untuk tempoh berbaki yang ada ini sebelum kita meneruskan PDPR selama lagi 25 hari insya-Allah. Baik, kepada rakan-rakan guru untuk kelancaran kita punya bengkel ni, saya minta rakan-rakan guru sediakanlah yang paling sedikit saja pen dan kertas supaya kita dapatlah buat catatan ringkas. Sebab apa, nanti kadang-kadang kita lupa kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi cantik lagi, rakan-rakan guru kita ada dua device lah. Okey, itu ada laptop dan ada phone. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Ada phone saja pun dah cukup memadai untuk kita berkenal-kenalan, okey, dengan Sokratis ini. Dan saya rasa bila cikgu dah berkenalan dengan Sokratis ni, dia akan jatuh cinta dengan aplikasi ini yang bagi saya yang diperkenalkan oleh Profesor Profesor Madya Abdul Karim daripada USM. So dia kata first, kalau you belajar ini insya-Allah you akan jatuh cinta, dan alhamdulillah saya pun jatuh cinta dengan ini dan bagi saya sangat membantu saya, okey, membantu saya, dan saya juga rasa akan membantu rakan-rakan guru dalam PDPC dan PDP insya-Allah ya. Baik. Kepada rakan-rakan guru, okey, apa itu Sokratis? Baik ya. So kita nak ni, sebelum tu cikgu kalau cikgu tengok pada kita punya kalau contoh pada skrin cikgu nampak kelabu kan, kelabu tu cikgu ubah, cikgu punya kualiti, cikgu pergi ke penjuru sebelah kanan ada 3 dot tu, cikgu ubah dia punya resolution dia, ambil yang paling tinggi sekali. Okey, cikgu ambil lah resolution cikgu, sama ada phone ke dekat laptop ke, ambil lah resolusi yang paling tinggi, biasanya 720 ataupun 1080. Lagi kan ada komen kan, cikgu kenapa kelabu semua ni kan. So dia ada ni
Okey, cikgu boleh ubah dulu setting kat situ dulu. Okey, sementara kita nak setting ni. Alright, saya cuba ni sekejap. Baik. Siap. Okey, saya tak boleh. Saya tak boleh nak ada live. Okey, baik. Kepada rakan-rakan guru, okey, sekejap saya nak masuk. Okey. Tak ada skrin, saya nak share skrin balik. Okey, Puan Anis, kalau nampak boleh minta komen Puan Anis? Ya, Kalau boleh. nampak jelas saya punya skrin, mohon komen. Okey, boleh. Clear Okey, baik. Alright. So kita tengok dulu apa yang ada pada ni. Okey, kita montas sedikit dulu. Apa yang ada pada saya punya ni. Okey, baik, kepada rakan-rakan guru, okey, izinkan saya untuk berkongsi. Okey, kita berkenalan dan apa itu Sokratif. Mungkin ada yang first time dengar apa itu Sokratif dan bagaimanakah Sokratif ini dapat membantu kita terutama untuk bagi dan dapat membantu saya rasa hampir semua subjek dalam kita punya fasa PDPR dan PDPC guru-guru insya-Allah dan kepada rakan-rakan guru, saya bukanlah orang yang expert. Okey, saya baru dalam kategori novice dalam Sokratif ini, tetapi insya-Allah saya cuba bantu bagi memahami, menguasai tentang Sokratif ini. Baik. Okey, kita sambung, kita tengok dulu kepada rakan-rakan guru Baik, kepada rakan-rakan guru, nanti kalau tak dapat ke apa ke, rakan-rakan boleh tengok banyak bahan saya dekat saya punya channel Easy Sejarah. Bukan saja Sokratif ini, cikgu boleh tengok game bingo, cikgu boleh tengok bagaimana kaedah PDPC, okey, pelbagai kinestetik dan sebagainya. Cikgu boleh pergi ke saya punya channel YouTube ini. Dan kepada rakan-rakan guru juga yang tengah menonton ni, saya tengok ada 156 orang. Jangan lupa like dan subscribe USTP PPD Hulu Perak insya-Allah. Okey, sebab apa saya dah bincang tadi, banyak lagi program-program yang kita akan aturkan bersama USTP dan EDD nanti insya-Allah. Okey. Baik. Kepada rakan-rakan guru insya-Allah dalam masa sejam setengah saja ini, saya cuba berkongsikan dengan rakan-rakan guru 5 objektif kita pada petang ini. Insya-Allah walaupun kita di alam maya, saya cuba kongsikan. Pertama, kita nak berkenalan dengan tools, okey, aplikasi apa itu Sokratif. Yang kedua, okey, kita nak tahu apakah keperluan yang okey untuk aplikasi ini, keperluan kepada murid dan keperluan kepada guru. Okey, mengetahui proses bagaimana aplikasi Sokratif ini. Keempat, kebaikan aplikasi ini kepada guru dan murid, dan kita akan buat latihan secara hands on aktiviti ini, okey, untuk cikgu nampak secara bagaimanakah Sokratif ini dapat membantu kita. Dan di mana kita pun sudah maklum dalam episod PDPR ini kita berhadapan kan dengan pelaporan. So isunya adakah pelaporan itu kan merupakan dari sumber yang tepat dan sahih kan, itu isunya. So bagaimana Sokratif ini dapat membantu kita dari segi pelaporan dan bagaimana untuk membantu kita dari segi analisis item. Kita boleh tengok kehadiran pelajar, respon pelajar dan aktiviti. Walaupun kita ber-PDPR tetapi kita boleh buat aktivitinya secara berpusatkan murid. Okay, student centered insya-Allah. Ya. So hari ini saya kenalkan satu saja dulu, iaitu Sokratif dulu insya-Allah. Dan next slot untuk makluman rakan-rakan kita akan buat lagi aktiviti, contohnya Gamil Lab, Flip PT, Flip Grip, Flip Grip, Mentimeter. So ada banyak pendekatan yang kita boleh guna yang berpusatkan murid dalam fasa PDPR ini insya-Allah. Baik.
Alright, ini perkataan dia kepada rakan-rakan guru Sokratif, bukan Sokrates, okay? Sokrates tu ahli falsafah kan Yunani. So ini Sokratif. Okay, ini dia punya ejaan lah Sokratif. Baik. So kita tengok dulu. Okay, dia punya ni visualizing student understanding has never been easier. Okay, bukannya satu benda yang terlalu sukar. Okay, so kita ada banyak pendekatan yang kita boleh bantu pelajar-pelajar kita, antaranya ialah Sokratif ini. Dan saya ingin ingatkan, Sokratif ini bukannya satu-satunya tools yang kita boleh gunakan dalam PDPR, okay? Tetapi ini ada satu bagi saya tools yang sangat membantu kita lah dalam fasa PDPR nanti, insyaAllah. Baik, so kita tengok dulu, saya ambil teori sedikit saja. Okay, kita tengok dulu cikgu, kebaikan Sokratif dulu. Apakah kebaikannya? Pertama, pelajar, murid tak perlu sign up dan tak perlu sign in. Itu kelebihannya. Tak perlu sign up dan sign in. Okay, dan pelajar tak perlu install pun. Okay, tak perlu install apa-apa aplikasi. Okay, kalau pelajar nak install pun boleh. Cikgu nak install pun boleh, tak ada masalah. Cikgu pergi ke contoh, kalau contoh, biasanya kita pergi dekat Chrome kan. Chrome, Google, kita type sokratif.com. So, dia akan bawa kita terus ke situ. Okay, tetapi kalau pelajar nak install pun boleh. Maksudnya, kalau install tu kita klik sajalah, tak payah dah pergi ke Google Chrome dia kan. Okay, so itu kelebihan kita yang pertama. Tak perlu sign in, tak perlu sign up dan dia tak berat. Itu yang pertama. Hanya perlukan masuk room name yang diberikan oleh guru sahaja. Okay, masukkan room name. Ketiga, boleh jawab soalan menggunakan telefon, okay, dengan konsep anytime and anywhere. Bila-bila masa boleh jawab. Selagi pintu bilik cikgu tidak ditutup. Selagi pintu room bilik cikgu tu tidak ditutup oleh cikgu. Okay, so kejap lagi saya tunjuk bagaimana saya buat. Alright. So untuk rakan-rakan guru kepada rakan-rakan guru 99.5% pelajar hanya menggunakan phone sahaja untuk menjawab soalan Sokratif ini. Okay, so yang keempat kita boleh buat penilaian for real time, assessment for real time pada masa itu. Okay, itu yang cantiknya. Okay, alright. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas, penilaian dengan pantas melalui copy dan paste report dalam grup WhatsApp, Telegram, email, dan kita boleh masukkan juga dalam Google Classroom kita punya report. Dan nombor 6, yang seperti mana saya maklumkan tadi, tidak perlu install. Okay, tidak perlu install aplikasi jika menggunakan laptop. Okay, sama jugalah. Kalau phone pun tak perlu install. Kecuali cikgu lah. Cikgu sebab kita nak upload bahan kan. So better untuk cikgu kita gunakan PC lah, laptop kita. Okay, itu dari segi ni. Okay, baik, seterusnya rakan-rakan guru, kita tengok apa kebaikannya kepada guru pula. Apakah kebaikannya kepada guru? Baik, saya masuk sekejap. Okey. Baik. Yang pertama, kita tengok apa kebaikan dia. Alright. Memudahkan proses PDPC dan PDPR. Okey. So nanti kita akan tengok je cikgu bagaimana sistem ini, aplikasi ini yang sangat mudah ini sangat membantu saya. Okey, contoh saya subjek sejarah, membantu saya dari segi nak buat bank soalan, okey, bank soalan, nak buat soalan, okey, nak buat pentaksiran, nak buat PBD dalam satu proses yang sangat mudah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran berpusatkan murid dan kita menggunakan konsep didik hibur. Okey, menggunakan konsep didik hibur. Baik, ketiga, jawapan semak, okey. Jawapan disemak secara automatik dan assessment for real time seperti mana saya maklumkan tadi. Keempat, PDPC dan PDPR semakin berkesan. Okey, di mana sebelum ni rakan-rakan guru bila saya masuk contoh pada contohnya terutamanya kelas awal pagi kan yang kita bakal hadapi minggu depan tu 7.40 pagi pelajar tak bangun lagi kan. So bagaimana saya untuk makluman rakan-rakan guru dalam tempoh 2 minggu dalam tempoh seminggu lebih cuti ni saya dah mula test kepada pelajar-pelajar saya. Okey, pada mulanya agak perlahan dia punya fasa dan
bila saya dah masuk hari keempat, kelima dan saya nampak kelas-kelas belakang dah mula menjawab soalan-soalan yang saya berikan berbanding sebelum ini kan, jenuh bertanya, sedih saya kan, so kita pun jadi stres kesihatan mental kita terganggu. So daripada ini saya bekerja dengan lebih mudah, okey, lebih membantu saya dan memberikan kesihatan mental yang lebih baiklah kepada saya kan. Okey, yang kelima, formative assessment tool for teacher. Ini sangat menarik cikgu. Okey, penilaian secara formatif kepada guru-guru. Okey, nanti kalau orang tanya contoh Nazir, Nazir datang macam mana sebab saya baru masuk bengkel untuk penaziran oleh Nazir kebangsaan, bagaimana dia buat. So kita tanya macam formatif, ini dia kata bagus, ini boleh digunakan. So you boleh bagi pada bila-bila masa kan. Kadang-kadang kata bila mana data dia, mana bukti dia, so kita boleh hanya guna phone je, kita boleh tunjukkan dekat dia. You nak, okay, semua data kita pada bila, tarikh bila, masa bila, semua dia akan keluarkan. Okay, baik, penilaian dan PBD secara pantang melalui copy dan paste seperti mana saya maklumkan tadi. Report boleh jadikan sebagai evidence. Okay, evidence kita boleh jadikan analisis item. Ini yang saya sangat suka cikgu. Terutamanya kalau ada kertas satu kan, so dia boleh jadikan sebagai analisis item kita. 9, boleh share. Share dan edit quiz ke seluruh dunia. Kita Malaysia je lah kan, sebab negara lain tak gunakan subjek kita kan. Okay, silibus kita dan memudahkan kerja. Yang menariknya cikgu, kalau kita buat, kejap lagi saya tunjuk kat cikgu macam mana rakan saya daripada subjek sains, pendidikan Islam, ASK dah buat. Okay, SK dah buat, dia share dengan saya dan automatik dia masuk dalam bilik saya dan saya boleh gunakan dan saya boleh edit. Okay, bagaimana sekarang rakan-rakan saya ada tim saya, bagaimana kami dah bentuk tim, kami ada 4 orang tim saya dan sekarang ni dalam masa 3-4 hari ni kami dah siap hampir 4 bab dah. Okay, 3/4 dan 3/5 sekejap je kami buat. Okay, yang paling penting cikgu, kita perlu bekerjasama, kena ada tim, kena ada pasukan untuk kita buat. Okay, kita kena ada tim, itu paling penting cikgu. Kalau tidak kita akan penat. Dan di sini cikgu, rakan-rakan guru, di sinilah peluang kita untuk kita gerakkan panitia di peringkat sekolah, gerakkan panitia di peringkat daerah dan gerakkan panitia di peringkat negeri untuk menyediakan bahan-bahan. Dan di sini juga cikgu, kita boleh buat PLC cikgu. Nampak cikgu? Walaupun kita ber-PDPR, kita masih lagi boleh buat PLC melalui aktiviti ini. Itu yang sangat menariknya cikgu. Okey, soalan boleh jadikan bank soalan dan dipindahkan dalam bentuk PDF, ruang dan peluang untuk kita laksanakan PLC. Baik, contoh cikgu, keperluan Sokratif murid dan guru. Pertama, device lah cikgu kan, sama ada laptop ataupun laptop ataupun sahaja. Paling kurang phone cikgu, jangan pula phone 3 sekupang cikgu kan. Phone 3 sekupang tak boleh lah nak buat kan. So mesti ada yang Android yang ada talian internet. Itu sahaja. Okay, device yang kita perlu nak gunakan untuk aktiviti ini. Alright. So cikgu, alright, ini contoh, saya bagi dulu cikgu, kejap lagi, jangan cikgu masuk lagi, saya bagi teori sedikit dulu, kita nampak gambaran dulu, kejap lagi baru saya stop, kita akan buat bersama-sama Sokratif. Okay, baik. Kita tengok sama-sama cikgu, ini contoh cikgu, laman web, dia punya page untuk pelajar nanti, untuk student. Okay, ini page untuk kita masuk untuk teacher. Kejap lagi cikgu, saya akan buat 2 pendekatan saya. Sekejap lagi, slot yang pertama, saya akan jadi guru. Rakan-rakan guru, ada 292 orang ni akan menjadi pelajar. Okay, ada 2 kaedah juga, 2 langkah kita. Satu, saya jadi guru, cikgu jadi pelajar, murid saya. Yang kedua, cikgu akan menjadi guru. Okay, cikgu boleh jadi guru, kita akan tukar switch menjadi pelajar. Kita akan tengok pendekatan kita akan buat sekejap lagi. Okey, cikgu tengok ini contoh cikgu, ini contoh bagaimana kita boleh copy dan paste soalan dan dijadikan bank soalan. Contoh cikgu dah ada soalan kan, cikgu boleh copy paste sahaja. Dan kita boleh masukkan gambar sekali. Tak ada masalah. Okey, cikgu nampak kan? Dia susunan dia cikgu. Okay, cikgu di sebelah kiri ini apa yang kita buat dalam Sokratif. Bila kita export dia akan convertkan dalam bentuk PDF. Cikgu nampak kan PDF kan? Dia dalam bentuk tersusun
tersusun dan sistematik. Kemas. Sekejap je contoh kata nak buat soalan. Dah siap dah soalan, benda dah ada. Okay. So itu satu. Ini kelebihan kita tengok dulu ya. Okey, contoh. Soalnya boleh copy dan paste soalan dan dikongsi bersama rakan-rakan. Okey, kejap lagi saya tunjukkan kaedah dia macam mana nak buat. Okey, contoh ya. Okey, contoh. Soalan yang dibina boleh di-download dan disimpan dalam bentuk PDF. So nanti juga akan jumpa kat sini ada download. Kita tekan download, dia akan dia akan auto convert dalam bentuk PDF. Okay, dan dia tak masuk pun dalam kita punya, dia biasanya kita buatkan dalam bentuk laptop lah Okay. Right. Seterusnya cikgu, analisis item bagi soalan bagi keseluruhan, bagi ke semua pelajar. Okay, kejap lagi kita akan tengok 316 orang ni boleh masuk menjawab soalan dalam satu tempoh masa saja. Zoom sekali. Baru ni saya buat dengan EDD, kita sekali jawab 600 orang masuk. Tak ada masalah, dia boleh analisis. Kita boleh export data. So di sini kita boleh tengok juga contoh kan, berapa orang jawab A, berapa orang jawab B, berapa orang jawab C, berapa persen. Okey, daripada jumlah pelajar. Okey, kemudian kita boleh analisis item seorang, per individu. Okey. Okey, seterusnya cikgu, ni kita tengok analisis item bagi keseluruhan soalan bagi keseluruhan dan individu kita boleh export dia. Okey, boleh export. Okey, dan kita boleh download dia. Ini contoh cikgu yang saya katakan tadi cikgu. Ini contoh yang saya buat awal-awal dulu, contoh latihan yang saya buat. Bila saya dia terus convert. Cikgu tengok So contoh, ini contoh soalan. 99 daripada 114 jawab A. So di sinilah nanti kita dapat buat analisis item. Okey, analisis item. Baik. Result secara objektif, dan ini untuk kalau terutamanya untuk subjek sejarah. Ini contoh subjek sejarah Contoh, ini contoh jawapan pelajar saya bagi soalan, pelajar menjawab dalam bentuk respon. Okey, respon terbuka ke, respon terhad ke. Okey, kejap lagi kita akan buat terus macam mana nak buat. Okey, dan yang ini kita boleh semak terus. Bila dihantar dalam bentuk PDF, kita boleh semak secara manual lah dan saya ingatkan Sokratif ini bukanlah menjadi tools, alat menggantikan untuk kita tools yang sepenuhnya menggantikan tapak ataupun asas kepada kita membuat soalan struktur terutamanya lah terutamanya. Tetapi bagi saya dalam fasa PDPR ni dan PDPC sangat-sangat membantu. Okey, ni contoh cikgu. Yang ini cikgu nampak dia hantar. Okey, kita tak payah nak tunggu apa. Semua dia dah tulis siap-siap. Contoh contoh zikri. Okey, dia tarikh bila kita buat dan berapa dia betul. Dia dah buat siap-siap, dia analisis setiap individu. Setiap individu dia bagi result siap-siap. Okey? Alright, ini contoh juga. Ini contoh yang rakan saya dah buat Contoh Ustazah Niksum daripada SMK Dr. Ahmad. Okey, dia dah buat untuk pendidikan Islam. Dia guna tulisan Jawi, boleh guna tulisan Jawi. Kemudian dia buat contoh Cikgu Azimah daripada SMK Sultan Azlan Shah, dia buat dalam bentuk sign. Boleh buat sign, dah masuk gambar dan sebagainya. Boleh, tak ada guna. Okey, ada yang buat dalam bentuk isteri saya, okey, dia ada sign, okey, dan ASK. So dia buat untuk ASK, boleh, tak ada masalah. Okey, so setakat ini saya nak perlukan respon daripada rakan-rakan okey. Baik. So cikgu, kita dah sampai dekat sini. Sokratif learning by doing. Okey, teori dan praktikal menjadikan kita lebih ingat dan faham. Okey, ini yang sangat penting cikgu. Okey, macam mudah, sangat saja, dia tidak terlalu teknikal cikgu, tidak terlalu teknikal. Dia sangat mudah. Okey, so ada lagi banyak aplikasi yang kita boleh gunakan, kita ada contohnya word wall, quizzes, itu dah biasa cikgu kan. Word wall quizzes, Google Form tu kita dah biasa. So kita mencari sedikit kelainan tetapi dia sangat membantu kita. Okey, baik. Kepada rakan-rakan, so sekarang saya nak buat terus, kita nak buat terus. Okey, kepada rakan-rakan guru, saya bagi masa kat cikgu sekarang. Okey, kita nak buat terus cikgu, hands on. Macam mana kita nak buat live. Okey, live untuk Sokratif ini. Okey, so saya harap kalau saya semak terus. Ya, betul. Okey, pada rakan-rakan guru kalau saya laju sangat, cikgu maklumkan sebab itu pada bengkel yang kali pertama itu rakan-rakan kata cikgu laju sangat. Okey. So sekarang cikgu
kita nak buat terus cikgu, kita nak buat terus. Hands on, kan? Inilah berpusatkan murid. Itu maksud dia. Okey, kepada rakan-rakan guru, okey. Ada orang tanya, cikgu berat tak dia punya sistem? Tak berat cikgu, tak berat. Pelajar saya yang tak boleh masuk, pelajar saya yang tak boleh masuk Google Meet. Macam contoh saya buat Google Meet ke, saya buat live YouTube ke, tetapi bila saya bagi yang ni, cikgu, walaupun line saya sangkut-sangkut, dia boleh masuk. Laju je cikgu boleh masuk. Maksudnya dia tak berat cikgu. Sebab dia tak ada data ni pun, dia terus online sahaja. Okey, kepada rakan-rakan guru, okey, sekarang step yang pertama cikgu sebelum saya nak keluar ni, saya nak minta rakan-rakan guru supaya masuk dulu dekat laman web ini, socrative.com. Okey, step pertama cikgu, sila masuk sekarang dekat socrative.com. Cikgu masuk yang tu dulu, step yang pertama. Dan untuk makluman guru-guru juga, cikgu jangan risau, jangan bimbang. Saya juga telah sediakan bentuk PDF, bentuk dalam bentuk PDF. Cikgu boleh ambil saya punya ni, saya dah serahkan dekat urus dia, nanti urus dia akan bagilah sebagai panduan kalau cikgu tak dapat. Okey, so step pertama cikgu masuk dulu. Kalau cikgu dah masuk, cikgu tolong respon pada ruangan chat, kata dah masuk. Okey, silakan cikgu. Kalau cikgu dah masuk dekat Socrative, cikgu type pergi ke cikgu phone tak apa, cikgu pergi dekat Chrome ke, Edge ke, tak kisahlah Mozilla ke, apa ke, cikgu type pergi ke atas tu, cikgu type kepada dah masuk. Okey, sampai ke situ cikgu masuk dekat perkataan Socrative. Okey, cikgu tunggu sekejap, cikgu masuk dekat Socrative dulu. Socrative. Sekarang cikgu, saya nak buat, cikgu rakan-rakan saya ada 337 orang ni akan menjadi pelajar saya. Saya adalah cikgu sekarang. So macam mana cikgu berperanan sebagai student saya sekarang? Macam mana saya nak buat Okey, dapat Okey, tunggu cikgu Step pertama, masuk dulu Socrative. Socrative.com. Itu saja dulu. Okey, saya keluar dulu rakan-rakan guru. Saya keluar sekejap. Saya nak masuk balik. Saya nak masuk saya punya ni. Okay. Alright. Okay. Alright. Puan Anis dapat kan? Boleh nampak kan saya share window dapat kan? Okay, boleh nampak. Okay. So cikgu. Apa dia? Tak keluar lagi. Okay. Oh, tak lagi. Okay. Socrative. Okay, saya type Socrative saja juga Socrative sahaja. Cikgu jangan masuk yang student ke apa ke, jangan lagi. Cikgu masuk dekat Socrative sahaja. Cikgu saya tak nak bing payah saya masuk dekat yang ini. Okay. Okay, cikgu type Socrative. Okay. So yang pertama cikgu masuk Socrative. Dapat ke Puan Ani? Tak ada nampak kita punya layout silhouette. Tak apa, jap. Saya masuk lagi sekali. Saya masuk yang Google. Chrome senang sikit. Okay. Okay. Alright. Okay, dah masuk Okay, terima kasih cikgu. Dah nampak cikgu Okey, kalau cikgu dah masuk, cikgu masuk dekat home. Cikgu jangan tekan student ke, teacher ke, cikgu jangan masuk. Cikgu terus masuk dekat home. Okey, dekat sini, klik home. Okey, dia terus masuk dekat cikgu. Okey, dekat pastikan cikgu dapat yang ini, page yang ini. Login. Dapat cikgu Okey, login. So saya ingatkan rakan-rakan guru rakan-rakan guru pastikan kalau contoh cikgu nampak cikgu punya skrin tu macam kelabu je, cikgu pergi ke bucu kanan sebelah kanan 3 dot atas tu, cikgu tukar resolution dia kepada yang paling tinggi 720 ke ataupun 1080. Cikgu kata cikgu skrin kelabu tak cikgu tukar saja resolution. Okey, kemudian cikgu masuk dekat login. Okey, sampai sini dulu cikgu. Cikgu masuk login. Okey, Puan Anis pun boleh masuk sama-sama. Try dulu. Kalau Puan Anis dah masuk, bagi tahu saya. Okey, login. Okey, kita masuk cikgu dekat student login. Okey, cikgu jangan masuk student teacher lagi Cikgu hanya masuk sebagai student saja dulu. Student login.
Okey, student login, cikgu klik student login. Okey, dia akan sampaikan bawa cikgu dekat student login. Okey, so nanti cikgu ada baru ni ada pelajar tanya saya, dia pakai biasanya Apple kan, Apple. So dia macam payah sikit. So tapi saya dah tunjuk kat dia, saya minta direct macam ni dia boleh masuk. Okey, pastikan cikgu, rakan-rakan guru sampai dekat sini. Dia keluar Socrative student login. Okey. Dapat ya? So untuk ni cikgu nak masuk ni, okey, dia nak sekarang kita nak masuk bilik. Bilik ini cikgu masuk je. Bila cikgu masuk as a teacher nanti, setiap orang akan dapat satu bilik percuma. Yang ni cikgu adalah secara percuma, tanpa berbayar, free saja. Okey, secara percuma, tetapi percuma cikgu hanya dapat satu bilik sajalah. Bagi free kan satu bilik. Okey, so cikgu okey, bila dapat student login ni, cikgu kena masuk nama bilik cikgu. Okey, nama bilik sekarang. Okey, contohnya cikgu ada student, saya adalah cikgu. Cikgu masukkan login saya sekarang. Saya punya bilik nama Yusof. YUSUFF 2021. Okey, sekarang cikgu boleh masuk. Saya type kat situ huruf besar cikgu YU, huruf besar, semua huruf besar. YUSUFF 2021. Rapat cikgu rapat. Yusof 2021 rapatkan. Okey, saya dah bagi dekat ruangan chat kita tu cikgu. Cikgu masuk dulu. Sampai gitu cikgu, kalau cikgu dah masuk bagi tahu okey. Okey, Yusof 2021. Okey, dapat cikgu 20 Yusof 2021. Kalau dah masuk, cikgu respon kata dah masuk. Okey dah, terima kasih Cikgu Siti Nurhaniza. Okey, cikgu dah masuk, join. Okey. So enter your name. Sekarang cikgu boleh masukkan nama cikgu. Cikgu masuklah. Ni kena masuk nama cikgu Nak cantik cikgu, saya berpesan kepada cikgu, mungkin nanti cikgu akan ada banyak kelas ada banyak kelas. Okey, contoh sebab cikgu dapat satu bilik percuma saja. Nak selamat cikgu, pendapat saya cikgu bagilah nama, minta pelajar cikgu tulis nama kelas dia. Tulis nama kelas, kadang-kadang pelajar kita ni dia ikut skor dia bubuh nama kan. Kita tak boleh nak detect. So cikgu bagilah nama cikgu, contoh cikgu bagilah nama sekolah ringkas kan dengan nama cikgu. Contoh saya bagilah contoh saya bagi nama kelas 5 SMK SAS. Okey. Okey. Syarmiza contoh. Okey, 5 SMK SAS Syarmiza. Cikgu letakkan nama cikgu, letak ajalah. Okey, sudah. Okey, Cikgu Tatul. Ada Cikgu Tatul. Jauh daripada Sarawak ni Cikgu Tatul. Sarawak ke Sabah Cikgu Tatul? Okey. Okey, dah masuk cikgu. Okey, ini cikgu tentang cikgu terus dapat soalan. Nampak kan? Cikgu terus dapat soalan. Okey. So cikgu, ni contoh cikgu ni contoh kalau saya dah ada bilik. Okey. Cikgu akan dapat terus soalan. Okey, sekarang cikgu, okey, cikgu dapat cikgu dah dapat terus dapat soalan. Betul? Di sini cikgu terus jawab saja. Kejap cikgu Okey, cikgu try jawablah. Lepas cikgu contoh cikgu klik, cikgu jawab, submit answer. Cikgu jangan risau betul salah tu cikgu klik je. Klik saja jawapan. Betul salah tu biar je cikgu. Betul salah tu bukan ni. Kita nak tengok proses saja cikgu. Okey, maksud kedaulatan. Okey, cikgu tak apa cikgu, soalan tu betul cikgu. Cikgu klik saja betul salah sebab kita nak tengok proses je cikgu. Contoh, setiap kali pelajar jawab, okey, dia klik answer. Okay, contoh cikgu So nampak cikgu dia akan terus keluar respon. Maksud kedaulatan kekuasaan tertinggi. So jawapan kita salah, dia terus respon. Kalau okey dah okey, dia bawa kita soalan yang kedua. Okey, contoh kita jawab lagi. Contoh ni contoh kan saya daulat. Okey, ni kalau betul dia keluar betul, okey, contoh. So dia akan bawa cikgu sampai ke soalan ke-16. Okey, sekarang cikgu saya okey, ya jawab semua cikgu. Jawab semua, hantam je cikgu. Betul salah tu tak apa cikgu. Okey, okey, cikgu hentam je cikgu, tak apa, kita hentam je. Okey, kita nak tengok proses je cikgu. Kita nak tengok proses saja cikgu, bukan saya nak tengok jawapan. Kita nak tengok proses saja dulu. Okey, ni saya bukan bubuh je, saya tak baca pun soalan cikgu Okey, saya tak baca pun soalan, saya bubuh je. Okey, sekarang cikgu minta jawab sampai semua, sampai okey, contoh dia ada bagi gambar. Okey, gambar cikgu, kalau contoh, kalau cikgu jawab pakai phone kan, cikgu boleh zoom.
Zoom in, zoom out. Kalau cikgu tak nampak gambar kan, cikgu boleh zoom in, zoom out. Itu menarik dia. Kejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat. Okey. Minta cikgu jawab. Okey, kejap lagi saya tunjuk macam mana nak buat. Ni saya bubur je cikgu Okey, nampak juga. So contoh ni saya pakai laptop. Okey, nampak zoom in, zoom out. Oi, Ustazah Niksum. Ustazah Niksum ada. Okey. Terima kasih Ustazah Niksum. Okey, betul salah tu tak apa Ustazah, tak ada masalah. Hantam saja. Okey. Saya nak tunjuk contoh je. Okey, nampak juga kalau ada salah dia terus betulkan. Okey, kejap lagi saya tunjuk macam mana yang esei pula memperoleh. Okey. Okey, yang ini pula dalam bentuk usaha mempertahankan kedaulatan. So ini dalam short. Okey, short. Okey, dalam short. Alright. Okey. Maaf line sangkut. Boleh ulang untuk masuk semula tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu Serima. Contoh pelajar tu dah contoh terhilang kan. Boleh masuk balik. Boleh masuk balik, boleh ulang balik, tak ada masalah. Dia boleh jawab contoh sekejap hilang. Boleh cikgu, boleh masuk berulang-ulang kali, tak ada masalah. Cikgu type je jawapan dia kan. Contoh, okey, usaha. Contoh ikut subjek cikgu lah. Ikut subjek cikgu. Usaha, nanti cikgu semua ini dia akan buat dalam bentuk PDF. Okey, contoh ya. Okey, submit. Dah habis. Okey. So final score, contoh at the end kita dapat final score kita 53. Okey, saya tekan okey, habis. So, lepas kita habis satu slot cikgu, sebab saya buka satu bilik saja, dia akan keluar you are complete to current activity. Maksudnya cikgu nanti contoh kan, cikgu punya sesi PDPR. Contoh cikgu buat pukul 8, contoh kelas cikgu pukul 8 hingga pukul 9 kan. Lepas habis satu tugasan itu dah habis, so habislah. Okey. Okey, sekejap cikgu. Ini untuk student cikgu. Ini untuk student. Untuk cikgu saya belum masuk lagi cikgu. Untuk teacher saya belum masuk. Okey, sabar dulu cikgu. Saya tunjuk dulu. Okey, sekarang cikgu bagi habis jawab ni. So cikgu boleh nampakkan flow dia macam mana? Flow dia cikgu boleh nampak macam mana pelajar jawab. Okey, dia boleh tahu jawapan terus. Okey, kejap lagi saya nak masuk as a teacher pula. Macam mana proses kita sebagai guru untuk menilai bagaimana kita nak buat pentaksiran, bagaimana jawapan-jawapan yang cikgu jawab tadi boleh membantu. Okey, lepas habis ni pelajar keluar. Ya cikgu, bila sampai dekat sini, you are complete, pelajar habis, siap lah. Okey, kejap je soalan dia. Okey, okey, kejap cikgu. Ini as a student cikgu. Sebab tu saya kata student sangat mudah, sangat mesra. Kejap lagi saya tunjukkan betapa bagusnya dia punya sistem ini untuk kita as a teacher. Yang ini as a student. Okey, sekejap. Okey, kejap cikgu sekejap. Okey. Baik rakan-rakan guru saya tutup dulu. Saya tutup yang ni. Saya nak masuk as a teacher. Cikgu tengok dulu. Cikgu tengok dulu okey, cikgu tengok dulu macam mana saya nak buat. Saya nak masuk as a teacher. Cikgu jangan masuk lagi. Cikgu jangan masuk lagi. Cikgu jangan masuk lagi Okey. Okey, dapat juga Okey, saya nak masuk dekat teacher. As a teacher, okey, saya punya ni. Okey cikgu, nanti dia akan minta email email. Okey cikgu, untuk rakan-rakan guru, okey, untuk first time cikgu nak masuk as a teacher, cikgu jangan isi terus email ni, dia tak boleh. Cikgu kena create account dulu. Cikgu kena create account. Tak apa, cikgu jangan buat lagi, cikgu jangan buat lagi. Nanti cuma saya nak tunjuk kat cikgu, nanti first time cikgu masuk, cikgu kena masuk create account dulu as a teacher. So nanti dia minta lah email cikgu, password semua sekali kan, confirm. Lepas tu dia minta nama maklumat cikgu maklumat nama sekolah kat mana, mengajar di mana kan. So cikgu letak aja di situ semua maklumat. Nanti cikgu masukkan email, dia kata done, semua siap. Cikgu masuk page depan balik. Yang ini as a teacher cikgu masuklah cikgu punya email. So jelas cikgu okey, contohnya baik cikgu. Siti Nurhaniza, okey cikgu Nurhaniza, tadi masa nak masuk, better murid tulis full name dan kelas kan. Ada 3 kelas form 5 contohnya. Ya betul cikgu. Untuk memudahkan cikgu mengenal pasti pelajar mana yang masuk.
Itu pelajar, cikgu kena terangkan kat pelajar kita lah. Kadang-kadang ikut skor dia buang nama bukan-bukan kan. Okey, sekarang cikgu saya nak masuk. Okey, tadi cikgu saya jadi student. Sekarang cikgu saya nak jadi teacher. Okey, sekarang saya ulang balik cikgu. Cara cikgu nak mendaftar sebagai as teacher. Okey, nanti cikgu masuk dekat sini, teacher login. Cikgu tak perlu install apa-apa. Cikgu kena create account dulu untuk first time. Okey, cikgu isi semua maklumat. Lepas tu baru cikgu masuk balik kat sini. Contoh saya dah isi, saya sign in. Okey, dia bawa saya ke sini. Okey, contoh cikgu Okey, cikgu tengok kat sini. Okey. Saya ada kat sini, saya tengah buka game. Okey, cikgu tengok kat saya contoh cikgu Saya punya kat sini result ni dia tengah bergerak-gerak, dia bling-bling contoh result ni bling-bling. Okey. Guna email MOE atau persendirian. Terima kasih cikgu, soalan yang bagus. Gunalah email mana-mana pun tak kisah. Gunalah email mana-mana pun tak kisah. Janji boleh. Okay, Yahoo ke, yang paling mudah lah orang pakai Gmail lah. Yang paling senang, tak kisah persendirian ke. Yang paling cantik sekali pakai Gmail. Okay, mana-mana tak kisah cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih isteri saya, Cikgu Syarmiza, membantu betul pelajar. Ini assistant saya yang sangat baik. Okey, Cikgu Syarmiza, terima kasih. Dinda. Okey, Ali 5ST, terima kasih. Okey. Baik, contoh 5ST. Okey, untuk rakan-rakan guru, okey, nanti cikgu tengok kat atas ni dulu. Di sini cikgu akan dapat nama cikgu secara random. Ini ini di atas ni maksudnya nama bilik cikgu. Okey, saya ulang balik cikgu. Saya cerita dulu dia punya apa yang ada pada Socrates as a teacher. Pertama cikgu, dekat sini cikgu. Ini adalah room. Di atas sekali contoh 5ST 2021, ini adalah room saya, bilik saya, nama bilik saya. Okey? Dan untuk makluman cikgu, setiap bila kita package yang percuma ni, cikgu hanya dapat satu room saja, satu bilik saja. Satu bilik saja. Tetapi cikgu jangan risau, boleh guna untuk semua. Tak ada masalah. Tetapi saya cikgu, saya nak advance sikit, saya beli. Saya belilah sebab tu saya boleh cikgu tengok pada kalau contoh bilik saya ni kan. Ni contoh live saya. Bilik saya ni nampak cikgu Ni contoh bilik saya lah. 4 PA, 4 PV, 4 SI, 4 ST, 5 PA, 5 PV, 4 sejarah. Ini saya buka kepada pelajar seluruh Malaysia. 3 5. Nampak cikgu bila dia berkelip tu maksudnya exam tu tengah berjalan. Tapi cikgu ingat cikgu hanya dapat satu bilik saja, satu room saja. Kalau saya beli untuk setahun $59.99. Okey, $59.99, lebih kurang $60, lebih kurang harga sekarang RM253.45 gitulah. Tetapi saya rasa sangat-sangat berbaloi dan sangat membantu saya. So saya beli jugalah. Okey, kenapa cikgu saya beli? Sebab saya boleh dapat sampai 20 room. Okey, kalau cikgu tak nak ni, cikgu beli satu room, cikgu ambil yang free pun dah cukup cikgu. Memang saya dah test seminggu untuk free pun boleh, tak ada masalah. Cikgu jangan, kalau cikgu tak nak buat pelaburan, tak payah. Cikgu buat untuk free saja pun dah cukup. Okey cikgu, itu dari segi room. Room cikgu boleh tukar kat sini. Contoh room cikgu, contoh kan. Okey, di tengah berjalan, contoh room ni saya boleh tukar nama room. Okey, tengah contoh 5ST kan. Okey, contoh cikgu sekejap ni tengah berjalan, saya stop semua saya punya ni. Okey. So dia ada beberapa cikgu sekejap saya tengok quiz saya. Okey, kepada rakan-rakan guru sekejap saya nak stop saya punya semua quiz sekejap saya stop sekejap semua quiz saya supaya cikgu boleh nampak macam mana saya nak buat sekejap lagi. Okey cikgu contoh cikgu. Alright, saya tunjuk contoh cikgu, saya ni buat real toy cikgu Okey, saya nak masuk kepada bilik saya lah Contoh pelajar saya yang saya bagi tugasan semalam, ada contoh cikgu saya tunjukkan. Contoh 5PA 2021. Ini result pelajar saya real time cikgu, real time. Cikgu tengok ni. Okey, contoh result. Ini pelajar saya. Tengah jawab. Ada setengah, okey, ada 8 orang. Okey, cikgu nampak so saya boleh tengok progress mereka. Ada jawab betul, salah, dekat mana. Saya tak nak tengok nama boleh, saya boleh tutup. Saya boleh tengok respon. Okey. So kalau nak saya tengok balik. So di sini cikgu saya dah boleh tahu dah berapa orang pelajar saya masuk, berapa orang pelajar saya tak masuk, ada berapa orang tak jawab habis dan sebagainya.
Okey, kejap dulu cikgu. Kejap dulu. Saya tunjuk dulu cikgu ya. Okey, bila dah buat yang masuk cikgu. Okey, kejap ya. Kejap cikgu. Saya nak tutup cikgu dulu. Saya nak tutup semua bilik saya kejap cikgu ya. Saya nak tutup semua bilik saya kejap. Saya tutup. Maksudnya cikgu ni contoh yang saya buka kan. Ni dah ada berapa orang ni? 89 orang dah jawab. Untuk hari ini saja. Okey, sekejap saya tutup. Kita nak buat untuk kita saja. Saya nak buat untuk cikgu 390 orang ni saya nak buat. Sekejap ya. Contoh. Okey. Yang ni cikgu saya buat daripada semalam. Saya buka kelas saya ni daripada semalam lagi. Okey, walaupun sebenarnya progres kita sebenarnya pada pagi ni, tapi saya buat daripada semalam, saya bagi kat depa daripada semalam lagi. Okey, saya nak tunjuk cikgu satu persatu ya. Macam mana saya nak buat. Saya nak tutup dulu contoh cikgu, contoh pelajar saya ni kelas 5 PV. 5 PV ada seorang je. So saya boleh nampak. Okey, saya pelajar ni kelas belajar aircon je kan. Okey. Anak-anak istimewa saya ni ada seorang je masuk. So saya boleh tahu. Dan di sini saya akan buat laporan. Kita punya pelaporan itu secara jujur. Kita kadang-kadang kan kita masuk je, betul tak betul kan. Kata semua masuk kan. So di sinilah kita punya kejujuran di situ kan. So contoh ini 5SK1 saya boleh nampak. Okey, ini sebab apa mereka bukan dalam fasa PDPR. Ini adalah kita masih cuti, saya buat untuk mereka juga. Okey. Cikgu saya tengok. Okey, so dia tak berkelip dah. Okey, cikgu. Right, saya nak masuk dekat room saya ni. Okey. Satu bilik untuk satu soalan ke? Tak cikgu. Okey, jap cikgu saya tunjuk dulu. Okey, sekarang cikgu. Okey, saya masuk pada tapak yang ni cikgu. Okey. Sekarang cikgu saya buat tapak yang cikgu akan dapat. Bila cikgu dah login tadi, cikgu akan dapat yang ni. Okey, cikgu, step pertama saya ulang balik, ini adalah bilik cikgu, room cikgu. Okey, clear ya? Dan room ini cikgu boleh ubah nama. Sebab apa cikgu? Nanti bila cikgu dapat room, dia akan bagi secara rawak sahaja. So cikgu boleh tukar. Nak tukar macam mana nama bilik? Cikgu pergi dekat room ini. Okey, nama room, kita ambil pensil ni, kita boleh ubah. Okey, sekarang saya ubah ya. Saya ubah room saya kepada USTP. USTP saya bubuh 872001. 2021. Contoh. So saya rename. Okey, nampak cikgu? Dah tukar nama bilik saya. Okey, so itu dari segi bilik cikgu. Dapat cikgu Okey, itu dari segi nama bilik dulu. Yang kedua cikgu, kita nak pergi. Okey, kita nak pergi ke sebelah kiri ni ada launch. Okey, launch ni kita nak melancarkan soalan ni. Okey, kita nak buat quiz dengan pelajar kita. Yang ini quizzes. Quizzes ni adalah contoh-contoh soalan yang kita dah buat. Contoh-contoh soalan yang kita dah buat. Okey. Ini ada bilik seperti mana yang saya tunjukkan tadi, bilik saya. Untuk cikgu hanya dapat satu je. Kemudian kita ada report. Okey, kita ada report. Okey, nanti yang terakhir adalah result. Okey. Sekarang cikgu saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat, saya nak melancarkan dulu. Saya nak melancarkan quiz. Okey, saya nak melancarkan quiz. 87 buat apa silap, sorry 87 pula dah. 86 lah 86. 8 hari bulan 6. Silap. Okey, sekejap lagi susah orang nak dapat. Okey. Dapat cikgu Okey cikgu, step yang pertama cikgu, saya nak contoh cikgu, saya nak melancarkan quiz yang saya buat. Okey, sekarang cikgu saya buat satu-satu cikgu. Saya akan masuk satu. Pertama cikgu tengok pada frame ini, pertama quiz. Okey, ada 3 bentuk penyoalan. Okey, 3 bentuk permainan yang kita boleh buat. Pertama dalam bentuk quiz. Kedua space race. Sekejap lagi saya tunjuk. Ketiga adalah exit ticket. Dan 3 cara penyoalan yang kita boleh uji kepada pelajar kita ada 3. Multiple choice, okey, ABC tu. Cikgu nak tambah sampai berpuluh-puluh pun cikgu boleh tambah. True false, betul salah, dan short answer. Short answer inilah yang kita nak akan gunakan
untuk kita buat struktur. Sekiranya kita ajar kelas berlainan tingkatan, macam mana? Itu yang maksud saya, cikgu. Okey, macam ni, cikgu. Cikgu Kat, can we Yong, okey, contoh, saya menjawab soalan cikgu terus. Contoh, cikgu, saya ajar kelas berlainan. Soalan saya, cikgu, adakah cikgu kelas yang berkenaan, okey, contoh masa PDPR tu, cikgu, adakah saya rasa kelas berkenaan tidak berjalan secara serentak. Betul kan, cikgu kan? Dia tak berlaku secara serentak. Kan, betul? So, cikgu boleh tukar-tukar lah. Okey, contoh. Kan, contoh cikgu, seorang cikgu, contoh cikgu Kat yang kata, contoh kelas cikgu pukul 8. Pukul 10, kelas 4 ST. So, cikgu bagilah, cikgu boleh tukar room cikgu. Okey, cikgu boleh tukar cikgu punya nama kan. Okey, cikgu hanya bagi kod tu, okey, masuk sekarang. Dan bila dia masuk, cikgu hanya bagi quiz itu sahaja. Kan? Cikgu bila dah habis quiz tu, cikgu tutup yang tu. Nanti contoh kelas berikutnya pukul 12. Pukul 12 pelajar kelas lain pula masuk. Okey, so cikgu buka pula quiz lain. Itu maksud saya. Okey, saya ulang balik cikgu. Lagi sekali faham betul-betul ni. Contoh, saya Cikgu Yusof, saya ajar BM, saya ajar sejarah, saya ajar geografi, saya ajar 3 subjek, contoh. Dan kelas berlainan, contoh, okey. Sekarang, saya yakin dan sangat percaya ketiga-tiga subjek kelas saya ini akan berlangsung pada waktu yang berbeza. Betul cikgu ya? So, contoh pukul 8 hingga pukul 9, saya subjek sejarah. So, saya akan lancarkan kuis sejarah saja. Habis pukul 9, saya tutup finish kuis saya. Tutup. Bila pukul 11 pula kelas yang berikutnya, geografi. So, saya buka balik bilik saya buka balik kuis geografi. Habis kuis geografi, saya tutup. Okay, next class, saya masuk pula BM. Okay, cikgu ya? So, saya masuk pula untuk tajuk BM. Okay, dapat cikgu? Okay, sekarang saya tunjukkan cikgu. Macam mana kita nak buat? Sekarang cikgu, saya tunjuk nak launch dulu. Okey. So tadi ada tiga bentuk penyoalan. Biasanya cikgu kita guna quiz lah. Space race ni pun boleh. Okey, dan 3 bentuk soalan. Multiple choice, true false dan short answer. Okey, sekarang cikgu saya nak minta cikgu buat sekarang quiz. Okey, cikgu tengok secara real time. Okey, contoh cikgu. Okey, sekarang cikgu saya nak masuk soalan. Soalan cikgu, contoh cikgu yang cikgu tanya soalan kat saya tadi kan. Okey, contoh cikgu di sini saya ada quiz. Contoh saya ada quiz. Contoh cikgu saya ada quiz di sini pendidikan Islam. Contoh kan saya ada quiz pendidikan Islam cikgu. Saya ada quiz di sini sains. Ujian PPT ni sains. Saya ada quiz sejarah sekolah saya. Saya ada quiz, macam-macam quiz saya ada. Saya ada quiz EDD. So, contoh, saya nak bagi soalan cikgu sekarang, quiz EDD. Contoh. Sekarang cikgu saya klik contoh, tengok cara cikgu, saya ulang balik. Cara kita nak buat, step pertama nak launch quiz. Kita pergi ke launch quiz. Okey, klik pada quiz, kita pilih quiz mana yang kita nak melancarkan dia. So, saya ambil ujian EDD. Contoh, saya nak buat ujian EDD. Contoh, saya tekan next. Okey, bila next, dia pergi page yang kedua, step yang kedua, saya tekan instant feedback. Instant feedback cikgu, yang menariknya cikgu, kita boleh tengok nama orang. Soalan tu dia boleh reshuffle sendiri. Kita boleh reshuffle kita punya jawapan. Kita boleh tengok final score. Tapi kalau saya cikgu, saya ambil ini je. Saya ambil 3 ni. Nama, kita boleh tengok nama, show ataupun final. Okey, tekan dah habis ni cikgu. Tekan start. Okey cikgu, untuk menjawab soalan cikgu tadi. Okey, cikgu nampak Sekarang cikgu, rakan-rakan guru, saya minta okey, sekarang cikgu keluar, cikgu masuk dekat Sokratif, cikgu masuk as a student. Okey, silakan cikgu sekarang. Cikgu masuk dekat Sokratif as a student sekarang. Okey, cikgu, saya ulang balik cikgu. Masukkan as a student, cikgu sebagai student saya sekarang cikgu. Cikgu masukkan kat Sokratif, student. Cikgu masukkan nama bilik saya. Nama bilik saya sekarang USTP 86 20 21. Okey, cikgu masuk sekarang cikgu. Saya ulang balik Okey.
Cikgu masuk as a student. Okey, sekarang cikgu, bila cikgu dah masuk, cikgu dah boleh jawab. Okey, cikgu terus jawab cikgu. Dia akan keluar soalan. Sekejap lagi cikgu tengok real time dia macam mana. Okey, cikgu boleh terus jawab cikgu. Okey, contoh cikgu Syaz Ahmad dah ada, nampak ya? Cikgu jawab aja, hantam je cikgu, hantam saja. Okey, nampak ya? Sebab tu saya kata real time. Saya boleh nampak. Okey, cikgu jawab je. Contoh cikgu Azilah dah jawab, 4SD Kodi, semua dah ada cikgu. Dah ada 16 orang. Cikgu nampak flow dia? Kita boleh tengok real time assessment sekarang. Itu maksud dia cikgu. Okey, sila jawab sekarang cikgu. Okey, nampak betul salah tu lain kira. Hantam saja cikgu. Nampak juga? True false. Okey, silakan cikgu. Kalau betul dia keluar betul, kalau salah dia akan keluar ni lah. Okey. Nama kelas, okey, nama kelas cikgu Hafizi, USTP, huruf besar semua, USTP 862021. USTP kat atas ni, USTP 862021. Okey. Okey, sekarang cikgu tengok ada berapa orang? Dah 69 orang tengah jawab secara live sekarang. Okey, cikgu boleh nampak. Okey, tak apa cikgu, saya bagi masa cikgu bermain-mainlah sekejap ya. Contoh, saya nak tunjuk bagaimana kita as a teacher boleh buat assessment as a real time dan menjawab soalan cikgu Kat tadi. Okey, cikgu Rosmini, kakak saya ni, cikgu Rosmini, apa khabar cikgu Rosmini? Okey, so kita boleh buat sekarang. Okey, bagi saya dia sangat menarik. Okey, contoh saya tak nak cikgu, saya tak nak tengok nama cikgu lah. Okey, takut cikgu malu-malu kan. Saya boleh tutup. Saya boleh tutup respon cikgu, saya boleh tutup semua result. Saya boleh tengok skor saja pun boleh. Okey, nak saya tengok buka balik. Boleh buka tutup, tak ada masalah cikgu. Ya cikgu. Cikgu kena ingat cikgu, seingat saya cikgu kita kena, sebab apa saya nak berkongsi dengan cikgu, setahu saya nanti kan kita masih tak boleh lagi pergi ke sekolah kan, tak boleh nak cetak, nak hantar bahan kepada pelajar. So bagaimana pendekatan kita? Antaranya inilah cikgu yang paling senang sekali, hantar soalan melalui Sokratif. Simple saja cikgu kan. Pelajar kita pun tak payah bergerak, kita pun dapat menjaga diri kita, dapat menjaga pelajar-pelajar kita kan dalam situasi PKP dan setengah kawasan PKPD. So dah ada dah. Yang paling penting talian internet cikgu. Okey. Dapat cikgu? Okey, tak apa cikgu. Okey, dapat ya. Okey. Tadi untuk menjawab cikgu, okey, sekarang dah ada 127 orang. Kalau cikgu nak banyak room, idea guna email sekolah. Itu pandai cikgu. Pandai cikgu. Cikgu ni bijak. Maksud cikgu, kalau contoh saya nak banyak bilik lah cikgu, boleh. Cikgu gunakanlah pendekatan cikgu, kita bijak kan. Cikgu bukalah banyak email. Contoh kan. Contoh cikgu ada 5 kelas. Satu buka email peribadi, satu guna email e-didik, satu email kita punya pelaporan kita kan. Okey, guna email yang berbeza-beza. Dapatlah bilik yang berbeza-beza. Kalau cikgu tak nak beli. Itu formula dia. Okey, dapat cikgu create banyak account. Terima kasih Cikgu Siti. Okey, itulah idea dia ya. Okey, so sekarang cikgu, contoh menjawab soalan cikgu Kat tadi. Okey, contoh masa kita nak habis dah. Contoh, pukul 9 dah habis, kejap lagi nak masuk kelas lain pula. Cikgu kita boleh guna nama yang sama, tak apa cikgu, tak ada masalah, tapi ujian kita yang berbeza. Okey, dapat cikgu boleh faham? Okey, setakat cikgu, create banyak account. Ya, terima kasih sahabat sekelas saya Cikgu Joshua Tingom. Ni rakan kelas sekelas saya masa sains sukan dulu. Okey. Okey, yang free dapat berapa bilik? 1 bilik cikgu. Yang free dapat 1 bilik saja. Okey, tetapi 1 bilik itu pun boleh cikgu, tak ada masalah. Tetapi minta pelajar tulis nama, okey, tulis ID pelajar ni. Contoh kan ada cikgu tulis tadi kan. Contoh dia tulis nama 5 SJKC Kuenceng 2. So nama dia. So di sini nanti okey, cikgu. Sekarang cikgu dah habis. Contoh dah ujian kita dah habis. Cikgu klik finish. Saya ulang balik cikgu. Bila kita dah habis masa kita, okey, cikgu di atas ni cikgu boleh ubah ni. Semua ni boleh ubah. Okey, semua boleh ubah. Cikgu klik finish. Okey, finish. So, bila cikgu klik finish, semua orang dah tak boleh masuk dah. Okey. Bila cikgu klik finish, semua orang dah tak boleh masuk. Nampak cikgu?
untuk menjawab soalan Cikgu Kate tadi. So Cikgu, kita show name, saya boleh tengok balik. Okey, sekarang Cikgu, macam mana saya nak tengok result pelajar-pelajar saya? Saya akan export. Saya ulang balik Cikgu, macam mana saya nak tengok data? Saya akan export. Okey Cikgu. Export pula Cikgu, dia akan pecahkan kepada 4. Wow, menariknya Cikgu. Dia akan buat dalam bentuk PDF, dia buat dalam bentuk Excel. Kan? Kita boleh buat analisis data kita secara terperinci. Okey, Cikgu tengok macam saya buat. Okey, saya buat tunjuk dulu answer key PDF. Di manakah answer key? Okey, saya tengok ni. So bila saya klik yang tu, saya pergi, okey, contoh Cikgu email me save to drive pun boleh. Okey, contoh. Tapi biasanya Cikgu, untuk Cikgu create quiz tu bagaimana? Kejap Cikgu, saya belum masuk lagi Cikgu. Saya belum masuk lagi Cikgu. Create quiz tu kejap lagi Cikgu. Saya akan nak masuk ni dulu. Cikgu klik pada download. Okey. Okey, preparing your report. So Cikgu, dia terus hantar dekat saya, dekat laptop kita. Nampak Cikgu? Kat bawah saya ni, dia terus hantar. Dekat saya, Cikgu nampak? Nampak tak Cikgu? Soalan Cikgu ni, dah siap, semua dah. Apa yang Cikgu jawab tadi, semua dah ada di sini. Itu contoh Cikgu ya. Okey. Okey, satu. Tu dalam satu bentuk. Okey. Lagi. Saya nak bentuk result summary. Saya download lagi. Saya boleh tengok summary result saya. Okey, result yang Cikgu jawab tadi lah summary dia. Okey, dia akan hantar kat kita nanti. Boleh? Dan saya boleh masuk, contoh, saya nak minta secara nak ambil result secara individu. Okey, boleh nak ambil secara individu. Saya klik individu result dan seramai tadi ada 100 lebih dia akan hantar. Okey, nampak? Dia hantar dalam bentuk dia terus zip kat kita, hantar dekat kita terus. Cikgu nampak tak? So bagi saya, sebab tu saya kata dia okey, so untuk individu ni dia taklah ambil masa lama sangat Cikgu, sekejap je dia ambil sebab okey, dia nak proses data sekejap je. Okey, dia taklah sampai 2 3 sampai 5 minit, tak ada, sekejap je. Okey, sekejap lagi dia akan hantar sebab baru ni saya buat untuk 600 orang, sekejap je dia buat. Okey, itu untuk kita Cikgu. Maksudnya Cikgu, report ini kita boleh contoh Cikgu, dia dah hantar kat saya dah. Okey, contoh. Okey, ni contoh Cikgu, yang ni yang tadi Cikgu Okey, dia nak contoh Cikgu Fatimah. So dia akan hantar macam ni lah. Kita boleh tengok pelajar kita ni jawab ke tak jawab. Jawab sejarah akan semua macam-macam lah dia jawab kan. Okey, itu jawapan secara downloading. Okey, report, shoot report. Okey, jap Cikgu dia nak hantar kat saya untuk individual student. Okey, so saya boleh Cikgu nanti Cikgu explore Yang ni dia akan hantar secara individu pula. So kita boleh dah siap lah. Okey, jangan dia tengah ni download. Okey, cuba bayangkan dalam masa sekejap saja dia boleh buat analisis per individu semua jawapan yang pelajar telah jawab. Okey, sekejap je dia buat. Dia analisis siap. Okey, so kita pun tak payah nak pening-pening. Okey, contoh saya allow. Okey, so nampak juga So dah hantar kat saya dah. Sekejap je dia buat. So dia hantar dalam bentuk zip kat saya. Okey, cikgu tengok Okey, sebab tu Cikgu saya kata Cikgu perlu letak nama yang cantiknya. Okey, perlu letak nama pelajar kat depan kan. Contoh saya bagi nama siapa ni? Contoh ni kot. Siapa dia ni? Roy ke apa ni? Contoh, nama Roy. Nama Roy kan? Roy. Okey, Roy. So dia tulis siap je jawapan. Roy. Okey. Sebab ini Cikgu kenapa ini pangkal ni? Sebab yang ni saya tak klik jawapan dia. Okey, so true false betul-betul. Okey. So yang ni dah siap. So nampak Cikgu? Dia terus analisis by individu. Okey, dapat juga Alright. Okey. Cak. Dia terhilang pula. Okey, jap Oh, saya terpangkah, sorry. Sekejap, saya share balik. Sekejap, sorry Cikgu, saya terpangkah, tertekan pangkah. Sekejap. Saya keluar balik, saya masuk balik Okey, sekejap. Okey.
Okey, sekejap. Saya nak share balik sebab saya terpangkah, minta maaf. Saya terpangkah lah pula. Okey. Baik, cikgu, saya masuk balik ya. Saya tekan tadi. Okey. So tadi cikgu, cikgu boleh nampak yang pertama dulu tentang quiz. Macam mana cikgu nak melancarkan quiz? Soalan siap disediakan ke? Sekejap cikgu, saya tunjuk dulu. Satu-satu. Satu-satu cikgu. So, saya dah tunjuk cara kita launch quiz. Sekarang step yang kedua cikgu, saya nak tengok cara kita nak buat quiz. Okey, ini kena bagi ni ya. Macam mana kita nak prepare awal untuk semua soalan quiz tu. Okey, cantik cikgu. Sekarang baru saya nak masuk dekat quizzes. Okey cikgu. Sekarang cikgu, macam mana kita nak buat? Okey. Step dia cikgu, saya akan pergi dekat quizzes. Saya akan pergi kat quizzes. Ini contoh cikgu. Contoh soalan yang saya dah buat. Okey, sekarang cikgu saya nak tunjukkan dekat cikgu step yang paling mudah dulu. Step yang paling mudah. Okey, saya step awal cikgu ya. Step pertama. Boleh ikut cikgu ya? Boleh ikut ya? Okey, cikgu tengok ya, saya nak buat dekat quizzes. Macam mana kita nak buat quiz? Okey. Step pertama, saya akan pergi dekat atas ni cikgu, add quiz. Create new quiz. Okey, create new ataupun kita boleh import quiz pun boleh. Import tu lagi senang. Quiz dah ada, kita copy je, dia terus masuk. Kejap lagi saya tunjuk cikgu. Saya buat satu-satu lah cikgu. Kali ni sebab kita buat Sokratis saja, senang cikgu. Okey, saya pergi ke, dapat cikgu Okey, saya pergi dekat, okey. Alright cikgu. Okey, contoh. Saya ulang balik cikgu. Saya ulang balik cikgu. Bagaimana cara kita nak buat quiz. Okey. Step pertama cikgu sangat senang cikgu. Kita pergi dekat add quiz. Add quiz. Okey, add quiz. Create new. Okey. Kemudian cikgu, di atas ni ada tajuk kita. Tajuk kita. Contoh, latihan. Okey, contohnya saya buat latihan. Okey, contoh 8 hari bulan 6 2021. Okey, tajuk okey, cikgu bubuh je Sokratif. Contohnya saya letak ni. Okey, dah siap. Kemudian cikgu, cikgu nak buat bentuk soalan apa? Multiple choice ke, true false ke, short answer. Okey. Kemudian cikgu di atas ni cikgu tengok enable sharing. Maksud enable sharing ni contoh, kalau contoh soalan kita dah buat, kita nak share dengan orang, kita kena klik atas ni cikgu. Kalau kita nak share lah, kalau tak nak share, biarlah. Okey, contoh sekarang saya dah buat multiple choice. Okey. Sekarang dibuat soalan macam ni cikgu. Saya tunjukkan cara kita nak buat. Okey. Sekarang cikgu, saya tunjukkan cara saya nak buat. Okey, contoh cikgu. Okey, contoh cikgu soalan saya dah ada. Contoh ya, saya dah ada soalan. Contoh saya nak buat. Macam mana saya nak buat? Okey. Okey cikgu. Sekarang saya akan copy dan paste sahaja soalan yang saya, okey, saya akan copy sahaja soalan yang saya dah ada ni. Sekejap, saya minimize sekejap. Okey. Sekejap ya cikgu. Okey, ini sebab kita buat live supaya cikgu nampak macam mana saya nak buat. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey, cikgu nampak saya punya slide. Contoh ya. Sekarang cikgu saya copy je. Ini contoh saya punya Word. Soalan dalam bentuk Word. Saya copy. Okey. Dan saya paste. Copy. Saya paste di sini sahaja. Okey, bila paste tu mungkin lari sikit, kita edit lah. Dah edit. Okey, saya edit. Bagi cantik cikgu. Kita bagi cantik dia. Okey, kita bagi cantik. Contoh. Okey. Kita tak payah nak pening-pening dah. Nak buat untuk ni kan. Kalau contoh cikgu kata cikgu tak nak buat ni, cikgu boleh buat dalam. Okey. So, jawapan pun sama juga. Okey, contoh jawapan. Saya copy paste sahaja. Okey, contoh saya buat jawapan, copy paste. Okey, contoh saya buat jawapan. Okey, cut paste saja cikgu. Tak payah nak buat baru kalau kita dah ada
soalan. Ya, okey. Contoh saya buat objektif dulu ya. Panduan kepada cikgu. Kejap lagi cikgu tengok bagaimana soalan kita dah buat, dia akan convert terus dalam bentuk PDF dan kita boleh terus jadi ujian. Okey, saya buat beberapa contoh dulu. Okey, dan akhir sekali, okey, yang ni saya buat, okey, saya buat multiple choice. Okey. Okey. Okay. So kalau bawah ni ada ruang, cikgu ni lah. Dan cikgu rasa tak cukup lah saya contoh kan. Cikgu nak tambah lagi, boleh tambah kan. Okay. Kalau tak nak, kita pangkah tepi ni buang. Okay. Dan menariknya cikgu, dekat bawah ni kita boleh buat kita boleh komen. Kita boleh komen siap-siap. Kita boleh komen kenapa jawapannya, kenapa jawapan B tu salah, kenapa jawapan C tu salah. Kita boleh buat explanation sekali siap-siap. Okay, cikgu. Okay. So, cikgu, okay, dapat ya? So, contoh kita tengok ni kan, Alam Melayu Raja, okay, penghormatan. Contoh, kita nak macam mana nak letakkan jawapan. Okay, contoh nak letak jawapan, mesti kita klik di sini, cikgu, dia akan keluar hijau. Okay, itu satu, cikgu. Okay, sekarang, cikgu, saya nak tunjukkan. Contoh, cikgu, saya nak masukkan gambar lah. Macam mana saya nak masukkan gambar? Boleh, tak ada masalah. Okay, saya tunjuk. Dapat, cikgu, Kalau search ambil dari owner lain boleh ke? Boleh cikgu, tak ada masalah. Boleh. Kejap lagi saya tunjuk cikgu. Saya buat dulu satu-satu. Saya tunjuk step by step. Contoh saya buat kejap lagi. Saya share dengan cikgu rakan-rakan saya. Rakan saya cikgu Rohaiza ni ada. Okey, contoh saya buat ya. Contoh. Okey, sekarang saya nak tambah soalan. Okey, saya kata puas hati. Cikgu jangan risau cikgu. Cikgu rasa salah. Cikgu rasa salah. Salah ejaan lah. Kalau salah ejaan tak apa cikgu pergi ke sini balik, cikgu boleh edit balik, tak ada masalah. Dia boleh edit cikgu, jangan risau. Kalau saya nak tambah soalan, okey, contoh ya. Okey, saya tambah soalan, saya buat step macam lain pula, saya buat true false. Okey, contoh saya buat tarikh kemerdekaan PTM 1957 pada 19 contoh ya. Contoh 19 okey contoh pada tarikh kemerdekaan PTM ialah pada 21 Mac. Okey, contoh cikgu So kita boleh tengok true false kat sini kan. So kita kena klik kat sinilah. Okey, cikgu macam mana saya nak masukkan gambar Okey, nak masukkan gambar. Contoh, kalau contoh cikgu buat soalan nak masukkan gambar. Ni true false cikgu saya buat juga Okey, sekarang saya nak buat soalan yang okey. Satu lagi saya buat multiple choice. Saya buat multiple choice. Saya buat soalan ini saya buat soalan ni. Okey, gambar berikut inskripsi contoh Sekejap saya buat. Okey. Copy. Okay, paste. Okay, so kita akan edit sikit. Kena edit lah cikgu. Okay, contoh saya nak masukkan gambar. Masukkan gambar, tak adalah gambar nak cari kat mana. So gambar ni kita kena cari, kena save siap-siap lah cikgu Okay, contoh saya nak cari gambar ni. Contoh adalah gambar satu Contoh saya masuk lah cikgu Contoh sekejap saya cari gambar sekejap. Okay, saya ambil lah gambar mana pun cikgu Contoh, saya open. Okay, gambar. So, gambar ni dah masuk sini cikgu. Contohnya saya bagikan. So, kita boleh pastikan gambar kita tu dalam bentuk JPEG. Okay, so nanti kita boleh letakkan okay, di punya ni kan. Satu contoh. Saya letak je jawapan. Contoh. Okay, nampak cikgu Ini contoh-contoh je saya bagi. Contoh ni jawapan dia. Okay, dah siap. Okay, dah siap. Okay, soalan ni cikgu contoh kalau tak nampak. Okay, dia boleh zoom in dan zoom out. Pelajar pun sama. Okay, contoh Cikgu Rohaiza kata macam Google Form. Ya, lebih kurang gitulah. Tapi ini lagi mudah. Lagi mudah. Dan short answer pun sama cikgu. Short answer pun sama. Okay, contoh short answer ni, cikgu nak bagi berapa markah, cikgu tambah aja isi dia. Nak 10 ke, 20 markah ke, semua boleh buat. Tak ada masalah. Cikgu nak bagi tugasan kat pelajar kan. Okay, contoh, huraikan. Contoh cikgu bagi. Saya bagi, adakah program ini bermanfaat? Okey, contoh saya bagi 8 markah.
Okay. So nanti pelajar akan jawab kat bawah ni cikgu dia ada ruang kat sini, pelajar akan jawab macam ni kat bawah. So dah siap? Okay, cikgu tengok macam mana bila contoh dah siap, kita dah buat siap soalan, kita kena tekan save and exit. Save and exit. Okay, cikgu tengok macam mana saya buat. Okay, save and exit. Okay, bila save dan exit, dia akan bawa cikgu. Cikgu tengok, latihan kita dah keluar kat depan. Okay, latihan 8 bulan 6 Sokratif. Sekarang cikgu saya copy. Itu yang maksud cikgu, contoh sebab tu saya kata kita boleh buat as a team dalam pasukan. Contoh saya dah ada cikgu rakan saya yang tengah ke udara ni, Cikgu Rahaiza, Cikgu Ruainun, Cikgu Nurrehan. Kami ada 4 orang team, kami tag team kami dah buat soalan. So seorang buat pecah, so agi dah siap dah. Sekejap je buat. So contoh cikgu boleh copy dan paste. Okay, contoh saya nak share. Saya boleh share, okay, copy dan saya boleh share dekat kawan saya. Contoh saya share kat Cikgu Rahaiza kat Telegram ni, saya paste kat dia dan secara automatik cikgu, apa yang kita share tu bila kita klik, dia akan masuk dalam bilik cikgu, bilik rumah Cikgu Rahaiza secara automatik. Kita tak payah nak apa, klik sahaja. Okey, nampak kan? So itu antaranya lah. Okey, bagaimana kita nak buat, macam mana kita nak buat untuk aktiviti ni. Okey, so itu satu. Dan seterusnya rakan-rakan, kita boleh download. Contoh juga saya buat. Apa yang kita buat tadi saya boleh download. Okey, download quiz. Okey, dan cikgu tengok macam mana bentuk download dia. Wow, cikgu dia dah buat kat kita siap-siap macam exam cikgu. Cikgu tengok gambar dia, nampak? So dibuat dalam bentuk macam kita exam kan. Dia ada nama, tarikh, skor bila, nampak cikgu? Macam kita exam sebenar. Kan? Dah siap. So, susah ke? Bagi saya sangat-sangat membantu kita dalam proses kita. Okay, boleh teleport question seperti kuliah quizzes. Ya, betul. Okey, macam sistem Google Form. Okey, tapi ada kelainan. Okey juga, boleh copy paste link tu dalam Google Classroom. Ya, betul cikgu. Sangat-sangat mudah. Okey, sangat-sangat mudah. Bila kita dah buat cikgu, kita boleh convert. Contoh orang nak datang kan, nak tengok soalan. Contoh kita tak cukup masa, tak ada soalan nak buat kan. Dah. Apa yang kita ni kita save, kita download dan terus ada soalan. Dah siap. Dan kita boleh jadikan dia sebagai bank soalan kita cikgu. Okey? So kita boleh buat pada bila-bila masa sahaja. Okey? Baik. Dapat cikgu? So saya harap cikgu jelaslah tentang tentang ni. Okey, launch dah saya terangkan, quizzes dah. Okey? Dan yang menarik lagi cikgu, saya nak tunjuk lagi. Menarik cikgu. Okey, senangnya cikgu, ya Allah akbar. Saya boleh merge cikgu, contoh kan. Contoh saya ada 4 orang. Saya ada 4 orang kan. Contoh, cikgu pertama buat 1.1. Cikgu yang kedua buat 1.2. Cikgu yang ketiga buat 1.3. Cikgu yang keempat buat 1.4. Saya boleh merge cikgu. Okey, nampak? Saya boleh 4 soalan ni, 4 contoh soalan ni. Okey, contoh saya buat dua dulu ya. Contoh kan, saya buat 2 ni. Saya boleh merge. Soalan itu dia akan tolong gabungkan kat kita secara automatik, tak payah pening-pening. Sangat senang cikgu. Sangat senang. Dan kita boleh ada folder lagi. Kita boleh buat folder. Okey, ni contoh folder soalan sejarah, folder soalan BM, folder soalan BI. Contoh, semua dah ada dah dia buat kat kita. Contoh cikgu, kita terdelete. Menangis dah buat penat-penat kan, terdelete. Jangan risau cikgu. Dia akan ada kat trash ni. Contoh kan, ini contoh quiz yang saya dah buang. Dia masih simpan lagi dekat kita. Okey, so itu satu cikgu. Room ni tadi saya dah tunjuk macam mana kita nak ubah, macam mana kita dapat. Ni report cikgu. Ni report contoh tadi cikgu, cikgu buat ujian tadi kan. So kita boleh buat report. Ni pun saya dah tunjuk tadi. Ni result. Okey, so rapat cikgu. Boleh cikgu tunjukkan teleport question. Okey, teleport which one ni cikgu? Teleport question. Tak keluar soalan pun dah masuk. Tapi
Cikgu memang saya tak ada cikgu. Tak keluar pun soalan. Dah dah masuk tapi tak ada soalan. Memang betul cikgu sebab saya dah tutup. Okey, kalau cikgu nak masuk balik. Kalau cikgu nak masuk balik kan. Cikgu launch balik. Okey, contoh saya buat tadi latihan Sokratif, saya tekan next. Sama juga proses cikgu. Okey, bila saya start, bila dia klik tu baru cikgu boleh masuk. Okey, boleh cikgu Ashikin? Okey, kalau contoh cikgu Ashikin nak masuk sekarang, dah boleh masuk dah, dia minta room name kan, masuk balik. Itu contoh cikgu. Okey, tu antaranya yang sangat mudah. Okey, saya buat yang tu dulu sikit lagi cikgu ya. Sikit lagi. Okey, contoh Cikgu Nurul dah masuk dah kan? Cikgu Nurul dah masuk dah. Okey, macam itulah. So proses dia begitu je saja cikgu. Sangat mudah. Kita kena explore insya-Allah. So asasnya saya dah bagi, cikgu cuba explore tengok ya. Okey, contoh sekarang saya tak nak bagi orang lain masuk dah, saya tutup lah. Finish. Dah, siapa pun tak boleh masuk dah. Okey, so itu saja. Okey, so yang seterusnya cikgu saya masuk quiz sikit lagi. Okey, contoh cikgu saya nak buat space race. Space race ni macam mana ya? Space race ni macam ni cikgu. Space race ni macam sama juga proses dia. Contoh cikgu, ini pun budak-budak seronok ni, pelajar-pelajar kita seronok macam ni. Contoh, saya klik next, saya pilih dulu soalan mana. Okey, sekarang saya choose number. Dia buat secara berkumpulan cikgu. Ya. Cikgu, boleh tak? Boleh ke kita buat secara berkumpulan ni walaupun kita dalam PDPR? Boleh, tak ada masalah. Okey, contoh, kita buat satu kumpulan tu 4 orang. Kita klik ya pada sini ya. Satu kumpulan 2 orang ke? Okey, seorang tak boleh ya. Paling kurang 2 orang. Kemudian kita boleh tukar gambar basikal ke? Tetapi untuk yang free cikgu, untuk yang free dia tak ada countdown. Macam saya beli. Okey, contoh saya nak bagi countdown satu soalan tu berapa minit. Okey, saya bagi. Kalau untuk cikgu yang percuma tidak ada countdown. Okey, dia cikgu jawab je. Okey, sekarang cikgu saya nak buat soalan cikgu. Cikgu boleh masuk sini sekarang. Okey, saya buat final. Okey, contohnya saya buat final score. Okey, saya start. Okey, sekarang cikgu. Okey, cikgu tengok Ini contoh. So nanti kalau ada pelajar yang masuk, okey, pelajar masuk, cikgu boleh main lah. Okey, okey, cikgu boleh masuk balik. Kalau contoh cikgu nak main space race saya ni, saya dah buka. Satu kumpulan 2 orang. Okey, contoh saya dah limitkan 2 orang. So dia akan masuk nanti. Cikgu boleh jawab sekarang cikgu. Cikgu akan tengok macam mana basikal ni dia akan bergerak kan. Okey, nampak kan? Cikgu kumpulan biru tu dah boleh bergerak. Okey, boleh namakan. Okey, so di sini kita tengok akan ada persaingan di antara pelajar-pelajar. Okey, kumpulan biru dah laju. Kumpulan magenta belum ada orang masuk lagi. Itu contoh. Okey, cikgu. Ini dia boleh buat secara berkumpulan. Magenta baru nak kayuh. Okey, so sangat-sangat menarik lah ya. Menarik untuk kita aplikasikan sebab dia bagi saya sangat mudah. Okey, so bila habis satu soalan dia akan pergi ke soalan yang kedua. Begitulah prosesnya. Okey, kalau cikgu bosan, magenta dah tukar. Cikgu contoh saya tukar kepada 20. So dia akan ada 20 pasukan nanti. Ini saya buat dua orang je 2 orang. Saya boleh buat sampai 20. Okey, itu contoh cikgu. Okey, saya nak buat lagi cikgu. Saya nak tukar lagi. Okey, saya nak buat exit ticket ni macam mana? Okey, exit ticket ni cikgu macam kita buat di sekolah kan, PAK activity. Salah satunya PAK 21 exit ticket kan. So, dia boleh jawab ni, baru kita pindahkan dia. Okey, contoh cikgu. Okey, saya nak buat tukar kepada exit ticket. Macam mana exit ticket ni? Kita dah set soalan. Okey, contoh soalan satu ni kita boleh set soalan kita bagi soalan. How will that understand today material? So, pelajar akan jawab di sini lah. Ini semua kita boleh ubah dan kita boleh tukarkan soalan. Contohnya, bila kita buat habis kelas kan? Bila kita habis kelas, sesi kita boleh buat exit ticket. Kita tanya pelajar. Kan? Tapi pelajar menjawab dalam kita punya Sokratif ini. So, apakah yang anda faham? Okey? Bagaimanakah pemahaman awak terhadap pembelajaran hari ini? Okey, sila jawab cikgu. Contoh yang ni cikgu. Sila cikgu. Okey. So dari 6, okey, dah 6 orang jawab. So di sini cikgu, kejap lagi saya boleh buat analisis. Cikgu 59.9 lebih kurang RM253.40 begitulah. Tetapi cikgu kalau cikgu divide kepada 12 sebulan kan, 12 bulan dia sangat berbaloi lah sebagai, kalau saya lah berbaloi.
Setahun cikgu, setahun $59.99. Lebih kurang kalau saya bayar baru ni RM253. Tapi cikgu tak payah ni, cikgu pakai yang percuma pun dah cukup. Contoh cikgu, ada orang jawab kan, saya boleh pergi next soalan. Okey, contoh cikgu. Okey, sekarang cikgu boleh jawab ni cikgu, next soalan. Okey, contoh, what did you learn in today class? Okey, enjoy kan. So di sini cikgu nampak kan, kita dah boleh kan, itu yang dikatakan pembelajaran secara berpusatkan. So kita boleh tengok pelajar, contoh cikgu Ayu kata new informations kan. Enjoy, clear, I learn new way to send question during PDPR. Contoh kan. So di sini kita boleh tengok progress. Adakah kita shock sendiri ke, adakah bagaimana proses kita. Bagaimana, contoh saya dah tak nak tengok soalan, kita boleh tutup, tak ada masalah. Kan, boleh buka dan tutup ya. Dan akhir sekali kita tengok soalan dia. Please answer the teacher question. Silakan. Contoh saya bagilah soalan contohan. So yang di sini juga cikgu, kalau di sekolah kan kita buat dekat papan whiteboard. Sekarang kita buat dalam Sokratif. Kan? So saya bagilah soalan kan. Saya type soalan, kita bagi kat dia, so dia akan respon ya. Contoh saya tak nak buka tutup, semua boleh. Tak ada masalah. Baik, itu antara quiz. Tapi biasanya kita akan banyak dekat kita punya quiz kat sini lah quiz multiple choice dengan ni. Baik. Dapat juga ya. So saya harap cikgu dapatlah sedikit gambaran bagaimanakah, apakah yang dikatakan Sokratif itu. Macam mana nak tukar nickname pada komputer auto create. Saya ulang balik cikgu kepada cikgu Nasihah. Cikgu pergi saya ulang balik cikgu, di atas ni USTP ni adalah room. Sekarang cikgu saya tunjuk cikgu terus. Yang ini adalah room, bilik, nama bilik cikgu yang diberikan secara random. Cikgu boleh tukar, ikut cikgu. Macam mana nak tukar? Saya ulang balik, cikgu pergi dekat room. Cikgu pergi kat room, sekarang saya tukar, saya tukar room. Sebab apa saya tak boleh tukar cikgu? Sebab apa will as running? Sebab apa nampak cikgu dia tengah berklip lagi? Sebab game saya tengah berjalan. Saya tak tekan finish. Bila finish, baru kita boleh tukar. Bila tak bergerak ni maksudnya tidak ada sebarang pergerakan. Sekarang baru saya boleh tukar. Bila nak biru ni kan, saya tukar baliklah nama saya. Saya tukar balik nama saya. Yusof 21. Contoh nama bilik saya kan. Dah. So, dah siap. Dah naik atas. So nanti cikgu, bagaimana cikgu nak kongsikan dengan pelajar cikgu, kejap lagi saya tunjukkan cikgu macam mana nak buat. Exit ticket tu boleh edit soalan kita. Ya, boleh cikgu. Cikgu try dulu. Terima kasih. Boleh tak kita set masa untuk buat test? Ya, kita yang set masa cikgu. Cikgu Rashid Said, boleh kita set. Contohnya, maksudnya bukan set masa secara dia auto countdown pada kita punya ni. Tak apa cikgu. Saya tunjuk kat cikgu. Boleh cikgu, saya exit dulu ni cikgu. Saya exit dulu yang ni. Saya nak share saya punya PowerPoint balik. Import macam mana? Sama cikgu. Import sama. Contoh cikgu, import macam mana? Cikgu tanya import macam mana. Baik, saya tunjuk import macam mana. Contoh cikgu. Contoh ini, rakan saya, ni contoh grup saya lah, grup Cemerlang. Grup Cemerlang saya contoh Saya klik je pada link yang kawan saya dah share. Dia tak buka lah. Dia tak buka saya punya ni. Pada laptop saya ada, dia tak share screen. Tak apa. Import tu contoh, cikgu copy, cikgu contoh ni kan, cikgu share saya punya contoh. Saya nak share bahan saya ni. Contoh kan. Saya boleh share URL saya kepada orang lain dan dia ada bahan yang saya ada. Kan? Orang lain boleh ambil. Dan kalau cikgu ambil ni kalau cikgu beli yang pro, dia akan cikgu ada roster. Roster cikgu ni kita boleh import daripada data pelajar, kita masuk email apa semua sekali. Contoh kalau cikgu berbayar lah kan. So data dia akan hantar dekat email pelajar terus. Kita tak payah nak send satu tak payah. Dia akan boleh hantar terus data tu kepada email pelajar.
Kan result pelajar tu dia boleh terus masuk dalam data pelajar. Asalkan kita masuk kepada itu tak payahlah cikgu kan. Saya tak nak tunjuk itu. Okey. So dapat juga macam mana nak present maksudnya sahabat saya orang Kelantan ni Cikgu Yusni, macam mana nak present macam mana tu? Present soalan ke? Okey. So tak apa cikgu, pasal room tadi jika PDPR 3 kelas, kita ada dalam satu room macam mana, campurlah analisis dia. Sebab tu cikgu kita dia akan campur, lepas tu kita sort baliklah. Sebab tu cikgu, contoh cikgu Syikin nak cantik, cikgu ada 3 kelas. Saya cadangkan yang kalau cikgu tak nak beli yang pro, cikgu beli, kita gunakan kebijaksanaan kita gunakan 3 email yang berbeza. Bila 3 email berbeza, kita ada 3 room yang berbeza. Kan? Dapat kan? So jimat duit RM250 hanya gunakan email yang berbeza. Apapun boleh. Okey, sebab kita buat create email, dia tak perlukan sebarang modal, tak ada masalah kan. Dan kita boleh semak cikgu, kita boleh download pada phone, tak ada masalah. Kan contoh kita dah buat, kita nak share, kita nak buat soalan, kita tak payah tengok contoh soalan kita dah buat siang, kita pergi ke pasar, pergi mana-mana tu, kita nak share, kita hanya boleh buat pada phone saja. Okey, share dah. Kita dah jawab masa itu je. Dia tak payah nak tunggu pada laptop, tak payah. Kalau kita dah buat soalan. Okey. Baik, kepada rakan-rakan dah 42 minit, ada soalan nak tanya. Ya cikgu, yang import tu kita boleh edit soalan tak? Ya betul. Okey, jangan cikgu tak boleh. Okey, mungkin cikgu tak boleh ni, tak apa cikgu. Okey, saya tunjuk cikgu. Okey, saya stop je sharing, saya stop. Okey, jap cikgu saya tunjuk kat cikgu. Okey. Saya tunjuk kat cikgu macam mana saya nak import. Okey, sebab mungkin tadi cikgu tak jelaskan. Contoh cikgu, saya buka inilah. Okey, saya buka. Saya ambil entire screen lah, senang. Okey, share. Okey. Baik. Okey, saya buat entire screen cikgu. Okey, sekarang cikgu, saya ambil dekat sini cikgu. Okey, contoh macam mana saya nak import quiz. Macam mana saya nak import quiz? Contoh cikgu, ini contoh kumpulan rakan saya. Contoh rakan-rakan saya dah buat ni. Contoh cikgu Rohaiza dah buat, cikgu Rohainun dah buat. Mereka buat masing-masing, di rumah masing-masing, di bilik masing-masing. So dia orang send kat saya. Bila send, saya klik je cikgu. Saya hanya klik pada contoh cikgu Rohainun dah buat 3/4 bab 3 3.4. Saya hanya klik saja cikgu. Klik saja pada yang ini, klik sahaja. Cikgu nampak secara automatik dia akan masuk dalam bilik saya. Secara automatik, cikgu tak payah nak tengok mana-mana dah. Okey, cikgu tengok dekat quiz. Ada ke tak ada? Okey, cikgu boleh tengok dekat bilik cikgu dah ada. Nampak? Okey, cikgu Rohainun tadi 3 point berapa ya? Sekejap saya tengok balik. Cikgu Rohainun tadi 3/4 bab 3 3.4. Okey, 3.4. Okey, so dah ada kat sini. So dia dah copy dah. Okey. So dapat juga rakan-rakan, dia terus masuk kita dekat kita punya bilik kita dan secara automatik, dan kita boleh edit. Lagi sekali cikgu, saya buat macam mana? Oh, dia masuk kat sini kot. Sekejap sebab saya buka 2 room. Sekejap saya tengok balik dia masuk kat mana. Saya buat room saya sekarang Yusof 2021. Okey, sekejap. Saya buat lagi sekali. Contoh saya nak masuk dekat cikgu Rohaiza. Cikgu Rohaiza saya dah ambil. Okey, saya ambil ni. 3/4 bab 1 1.4. Saya klik saja import, dia terus masuk dalam bilik saya. Kenapa juga? Dah. 3/4 bab 1 1.4 peranan pemerintah dan rakyat. Dah siap. Maksudnya di copy terus daripada sana, dan kita boleh masuk sini, copy, dan kita boleh download. Dan contoh saya tak nak ni, saya boleh edit terus cikgu. Saya klik, saya boleh edit terus di sini. Buat dan dia terus jadi hak milik kita. Okey, dah masuk bilik kita kan. Jadilah hak milik kita. Alright. Okey, so nampak cikgu Okey. Oh, macam maksudnya cikgu pun dah boleh upload soalan dalam akaun Sokratif. Ya cikgu. Sebab tu saya kata kita boleh jadi team. Kena buat team.
kena buat team untuk kita buat aktiviti, dan supaya dalam tempoh ini kita dah ada bank soalan. Next sekolah nanti cikgu, sekali je kita buat kerja cikgu. Percayalah, sekali je kita buat kerja, kita boleh guna bertahun-tahun. Sehinggalah, okey, ya, sebab apa kita boleh jadikan bank soalan. Dan di sini dapatan apa yang kita ada, kita boleh buat kita punya kita boleh buat PLC. Oh, pelajar ni kenapa tak jawab? Kenapa dia tak boleh jawab? So daripada sini kita dah boleh buat PLC. Kita boleh tengok kekuatan dan kelemahan pelajar kita. Kenapa soalan ni berkenaan ni ramai yang salah? Itu maksud saya. Okey, baik, terima kasih Cikgu Rahaiza. Cikgu Rahaiza dia pakar quizzes. Okey, dia mahir. Tim saya ni Cikgu Rahaiza dengan Cikgu Rainu dia mahir tentang quizzes. Dia bentang ke peringkat kebangsaan pun, ya. Dan Cikgu Norehan dia dia pakar buat soalan, kan. So kami berkongsi bersama-sama, kita sharing bersama-sama, ya. Okey, kalau kawan-kawan nak ada ruang, boleh kita, kalau cikgu ada masalah, cikgu boleh kita buat bersama-sama dengan saya lah, ya. Okey, macam mana nak masuk grup yang sama dengan cikgu? Itu kena, okey, tak apa, nanti itu personal cikgu, personal, okey. Sebab itu kami punya sebab kita ada proses kita. Tak apa cikgu boleh personal dengan saya. Okey. Baik, mungkin boleh besarkan balik ni Puan Ani boleh besarkan skrin sikit lagi. Saya nak buat rumusan saja sikit lagi. Okey. So terima kasih. So ni cikgu, saya ulang balik. Tak apa cikgu. Bahan ni saya dah buat dalam bentuk PDF. Cikgu boleh ambil. Ni untuk macam mana step-step cikgu. Kalau cikgu lupa ke, saya dah buat dah ke cikgu. Ni contoh cikgu. Macam mana kita nak ayat kita nak bagi dekat pelajar kita. Macam mana kita nak buat? Contoh saya bagikan. Okey, contoh macam mana cikgu kata tadi buat masa, kan. Tarikh 8 bulan 6 hari Selasa 9 pagi. Aplikasi saya bagi link siap-siap. Room name, masuk room name mengikut kelas masing-masing. Kalau cikgu ada satu bilik, masuk satu bilik aja lah, jangan masuk macam saya. Okey, tulis nama penuh untuk markah PBD. Okey. Tajuk ulang kaji penting, fokus K1 335 bab 1. Ini contoh. Okey, baik, ini contoh cikgu, contoh arahan kepada murid untuk memasukkan room name. So kita kena bagi arahan yang jelas kepada pelajar kita supaya kita tak susah untuk kita buat proses kita nanti, ya. Okey, ini contoh, ya. Ini contoh yang isteri saya buat. Isteri saya buat arahannya untuk PDPR ASK tingkatan 3. Okey, contoh kawan saya buat ini contoh, ada untuk sign, kan, saya dah bantu. Okay, alhamdulillah setakat ini saya test kepada rakan-rakan. Alhamdulillah rakan-rakan cikgu isteri saya dah buat untuk ASK, Ustazah Nikisum untuk pendidikan Islam, Cikgu Azimah untuk sains. Okey, rakan-rakan lain pun dah buat dan alhamdulillah mereka respon kata boleh buat dan membantu, insya-Allah cikgu. So saya tunjuk langkah-langkah cikgu, step macam mana nak buat, teacher macam mana pelajar nak masuk, macam mana cikgu nak masuk. Okey, step-step first time create semua saya dah buat, saya dah tunjukkan kat cikgu tools dia. Okey, nanti boleh explore. Ya. Alright cikgu, kalau cikgu ada sebarang soalan, cikgu boleh telegram saya. Saya better dengan telegram cikgu. Cikgu telegram saya. Okey. Okey, 019 472 2405. Okey, untuk saya dan perkongsian saya, ujian saya bagi dekat semua pelajar, okey, tingkatan 4 dan tingkatan 5 secara percuma cikgu, tak berbayar sesen pun. Okey, pelajar-pelajar cikgu terutamanya pelajar sejarah boleh masuk link yang saya berikan tu untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kalau cikgu tak dapat ke, cikgu boleh personal telegram saya untuk minta link dia, insya-Allah saya akan bagi. Okey, untuk ini sumbangan kami lah untuk memartabatkan subjek sejarah. Baik. So cikgu, saya buka untuk ruang untuk Q&A. Okey, kata sikit masa lagi. Okey, so saya bagi sedikit masa untuk rakan-rakan guru kalau nak tanya soalan tak faham ke. Okey. InsyaAllah, saya pun sebenarnya dalam proses belajar benda baru kan. So, kita sama-sama, tapi bagi saya sangat jatuh cinta dengan Sokratis tu sebab apa, sangat membantu kita. Okay, dalam proses PDPR ini benda baru dan bagi saya dia tidak terlalu teknikal dan tak perlukan data yang besar lah untuk pelajar-pelajar.
Okey, so terima kasih Puan Anis dah masuk bahan Sokratif tu, dah masuk. Okey. Puan Anis dah masukkan dia punya maklumat tu, cikgu boleh download kat situ ya. Okey, ada soalan cikgu nak tanya, saya bagi, buka 1 minit. Kalau cikgu nak tanya soalan kepada saya, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, cikgu Rohaiza ada, cikgu Rohainun ada, mungkin mereka boleh jawab ya. Okey, cikgu explore lah. Explore kalau cikgu tak faham, cikgu personal dengan saya. InsyaAllah saya bantu cikgu. Okey, insyaAllah saya sedia membantu. Okey. Okey. So, saya harap platform ini dapat membantu rakan-rakan. Contoh rakan-rakan saya ada di sini daripada sains sukan ada boleh, tak ada masalah. Cikgu cubalah. Contoh cikgu ada subjek lain, cikgu buat dan cikgu bagi respon kat saya cikgu. Contoh cikgu buat untuk subjek sains sukan, cikgu dah buat. Cikgu responlah dengan saya supaya saya boleh war-warkan apabila saya bengkel dengan rakan yang lain. Contoh cikgu buat untuk BM, cikgu war-warkanlah kat saya, boleh buat. So kita berkongsi dari masa ke masa dan kita boleh perkasakan program ini insyaAllah. Okay, so insyaAllah cikgu nanti saya kalau tak ada apa cikgu, kalau tak ada apa-apa saya mohon saya mohon mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan saya sepanjang penyampaian saya. Penyampaian saya pada hari ini, semoga perkongsian kita bermanfaat. Bermanfaat kepada semua guru-guru insya-Allah ya. Baik. So alhamdulillah ini first time kita ramai ada 400 lebih hari ni. Alhamdulillah rakan-rakan kita yang sangat dahagakan ilmu insya-Allah. Insya-Allah. Alright. So yang pro tu berbayar secara tahunan ke? Tak, dia langsam sekali bayar. Sekali bayar kita langgan, sekali je lepas tu dia terus tahun. Dia automatik sekejap je. Contohkan saya data, saya terus bayar, terus saja dalam akaun saya terus jadi pro. Itu je. Dia sekejap je, dia tak ada ni lah. Sangat cepat lah. Thank you bro. Mr. Joshua. Sahabat saya, jauh dia. Cikgu Joshua, sekarang sekolah mana Cikgu Joshua? Lupa dah saya. Atau bayar sekali je cikgu, bukan seumur hidup cikgu. setahun lebih kurang $60 lah cikgu, $60 sebulan lebih kurang RM25 gitulah kan, lebih kurang 20 lebih gitulah. Tapi bagi saya 20 lebih tu kalau pelaburan bagi saya tu sangat berbaloi lah untuk saya. Kalau saya punya kan, contoh sekarang saya tak ke sekolah kan, so saya boleh jimat makan, apa yang makan tu minyak tak ni kan, so saya buat pelaburan ke arah itu. Saya gunakan bajet itu untuk saya beli dan untuk kepuasan saya, untuk sekurang-kurangnya apa yang saya beli itu saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan guru kan. Kalau saya tak beli cerita kat cikgu yang mana bentuk pro, mana bentuk free kan, saya tak boleh cerita. Puan Anis, dia orang tanya tu lah Puan Anis, link SKPL KPM. Tadi saya bagi link untuk kehadiran hari ni. Saya akan masukkan sebab hari ni PLC guna PLC mata kredit. Jadi tak perlu cikgu masukkan, saya akan masukkan. Saya bagi link sekali. Sekejap ya. Ini ialah kehadiran hari ni gg.gg/8 Jun 2021. Nanti saya akan masukkan. Ramai sebenarnya, 500 lebih. Cikgu 500 lebih ke? Cikgu beri masa pada saya lah ya. InsyaAllah rakan-rakan guru, saya akan buat lagi untuk aktiviti baru tapi santai juga. Dalam contoh dah bosan buat Sokratif kan, so kita akan buat aktiviti lagi Gaming Lab. Gaming Lab ni pun seronok juga. Dia main contoh pelajar cikgu race kan, race motor, race basikal, panjat bukit kan, Gaming Lab, namanya Gaming Lab. Gaming Lab, Flipiti. So insyaAllah kita akan buat. Nanti apa-apa saya akan inform kat cikgu. InsyaAllah kita cuba buat dalam minggu ni lah, sebab kalau boleh kita saya cadang Puan Anis pada hari Khamis. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Boleh, tapi hari Khamis tu saya takut hari Khamis tu rakan-rakan dia tengah bersemangat sebab hari Khamis SPM kan, ataupun kita buat hari Jumaat petang ke kan, sekejap je. InsyaAllah. Boleh. Sebab kita pun dah start BPR kan.
Sebab saya tak nak ganggu lah cikgu-cikgu masa PDPR nanti kan. So waktu tu kita tak nak, kalau boleh, kalau kita nak buat apa kita buat lewat petang kan. Okay? Betul. Okay. Baik, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian saya. Semoga ianya bermanfaat kepada rakan-rakan guru dan kita boleh implementkan di sekolah masing-masing dan sebar-sebarkanlah kebaikan yang ada dalam Sokratif ini dalam meningkatkan martabat kita sebagai seorang guru, persediaan kita, knowledge kita kan, sekurang-kurangnya pelajar tu cikgu lain lah, benda lain kan, so dia tak okay, ada variety, ada rasa yang berbeza-beza pada setiap kali kelas kita. Okay, insyaAllah. Okay, itu saja dari saya. So nanti apa-apa cikgu ni lah Okay, saya serahkan kembali program kita kepada Puan Anis. Silakan Puan Anis. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Yusof. Memang menarik. Sebenarnya saya pun first time tu sebenarnya Sokratif ni. Sebab saya di PPD baru setahun lebih, sejak PKP yang first dulu. Jadi saya belum lagi explore Sokratif ni lah. Selalu kita biasa dengan quizzes, kita dengan kita dengan Padlet apa semua kan. Tapi ini setting yang baru. Okay, link kehadiran ada tak? Kehadiran ada cikgu, sekejap saya bagi. Cuma saya sebab sekarang dah ada 500 lebih. Terima kasih rakan-rakan daripada Kuala Lipis, daripada Jerantut, daripada Batu Kurau, daripada rakan-rakan di PPD PPD tadi saya tengok Bangsa dan PPD Batang Padang okey. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Dan juga daripada Taiping, daripada Tengku Jafar, Negeri Sembilan, daripada Tawau, Jerantut, Air Tawar, banyak saya nak baca banyak lah kan. Kira memang terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama-sama dengan kami petang ni. Jadi seperti yang Cikgu Yusof cakap tadi lah, kita akan ada beberapa lagi dapat permintaan. Jadi kita hari Jumaat, insyaAllah hari Jumaat petang kita buat. Okay, kita akan bersiaran lagi dengan Cikgu Yusof pada petang Jumaat, mungkin dalam pukul 3. Okay, selalunya program USCP kita akan buat pukul 3 petang. Jadi bagi masa cikgu balik pada sekolah pun cikgu kan. Misalnya kita petang tu kita relax sikit daripada PDPR tu kan. Cikgu-cikgu lah, saya kerja lagi pukul 5. Okay, pukul 3 insyaAllah kita akan buat. Nanti cikgu-cikgu bolehlah subscribe saya channel USCP ni untuk mendapat maklumat yang terbaru, yang terkini daripada USCP. InsyaAllah kita akan dari semasa ke semasa kita akan buat ataupun kita akan keluarkan program seperti ini untuk cikgu-cikgu semua ya. InsyaAllah setiap bulan kita akan keluarkan 2 program. Tak nak buat banyak-banyak kali sebab takut nanti kan bila cikgu punya kerja lagi kan. Jadi kita bagi masa mungkin dalam 1 bulan kita buat 2 kali sahaja. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak daripada Cikgu Enor Karisma daripada Bintulu. Link penilaian ada tak? Link penilaian ada, kejap saya bagi semula. Okey, ini penilaian ya. GG.gg, saya guna GG senang sikit. Penilaian program HUP, huruf besar. Penilaian program HUP. HUP tu kalau cikgu tak tahu, Hulu Perak. Okay? Sebab mungkin rakan kita bukan daripada sini kan. Hulu Perak lah. Terima kasih rakan-rakan saya, bekas-bekas rakan-rakan di Maktab Cikgu Nasihah tadi, Cikgu Fazlino, itu daripada rakan Maktab saya di Maktab Melaka dulu. Okey, baik, itu saja daripada kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Jutaan sebenarnya banyak-banyak terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. Terima kasih juga pada Cikgu Yusof kerana sudi bersama-sama dengan USCP bagi melancarkan program perkongsian amalan terbaik. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.